Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara okey jelas Jelas tak? Okey jelas. Okey. Tak ada buka majlis dah. Ustaz, Ustaz tengah prepare nota untuk kami ke Ustaz? Terus Okey Ustaz, teruskan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'd. Sembahkan Kak Syida, kemudian juga Kak Liza dan semualah yang ada pada hari ini. Alhamdulillah, moga-moga harapnya sihat berkelah semua insya-Allah. Baik, jadi hari ini kita nak berbincang tentang satu isu yang penting juga, iaitulah berkenaan dengan insurans dan takaful. Kan mungkin ada saudara mara kita yang jadi ejen ataupun kita sendiri yang terlibat dengan insurans ataupun takaful dan sebagainya. Jadi kita nak tahulah daripada sudut perbincangannya, kalau kata insurans itu diharamkan, apa sebab diharamkan? Okey, kalau kata takaful itu dibenarkan, apa sebab dia dibenarkan? Dan apa beza di antara insurans dengan takaful? Jadi itulah perbahasan perbincangan yang insya-Allah sejam setengah ni kita cuba untuk bincangkan, dan nota saya dah bagi dekat chat, boleh dapat insya-Allah. Okey, jadi kita nak berbincang pada hari ini ialah berkenaan dengan insurans dan juga takaful. Kan, jadi bila sebut tentang insurans dan juga takaful ni, maka banyaklah perbincangan-perbincangan yang kita nak huraikan pada hari ini. Baik, jadi sebelum kita pergi jauh dulu, kita nak tahu bahawa sebenarnya takaful ataupun insurans ini, kalau kita sebutkan insurans lah secara rekasnya dekat Malaysia ni dah 18 abad ke-18 ataupun abad ke-19, maksudnya dah bertapak lama dah. Jadi munculnya insurans ni disebabkan kerana dia adalah kita kata sebagai apa yang jaminan untuk sesuatu perkara itu kalau berlaku apa-apalah, kemalangan ke, aksiden ke kan, ataupun kita kata banjir ataupun kebakaran dan sebagainya. Jadi apakah cara-cara dan kaedah untuk sekurang-kurangnya kita mendapat balik secara cash ataupun kita kata perlindungan ataupun dia punya kita kata mengembalikanlah semula kepada keadaan asal. Kalau contoh kalau rumah terbakar, jadi paling-paling korang dapat cash boleh buat rumah balik. Contohnya gitulah. Kalau contohnya kemalangan kereta ataupun sebagainya, maka kereta yang rosak ataupun kemalangan itu ataupun dia punya tu boleh jadi total loss ke, kan, rosak semua tak boleh baiki ataupun mungkin boleh dibaiki, maka kita tak perlu keluarkan duit lah. Tak perlu keluarkan cash, duit kita untuk baiki kan, ataupun untuk kita betulkan, repair balik dan sebagainya. Maka sudah cukup dengan insurans untuk cover lah yang kita bayar secara bulanan ataupun secara tahunan melalui kenderaan, rumah dan sebagainya. Okey, jadi di sana wujudnya satu benda yang sangat penting yang kita kena tahu bahawa sebenarnya ada perkara-perkara yang tak dibenarkan dalam syarak, apa-apa isu yang berlaku dalam insurans. Maka sejak daripada abad ke-18 tu, abad ke-19 tu, maka kita ada dia punya kita kata prinsip yang patuh syariah, yang halal. Maka pada tahun 1984, lebih kurang lah 1984, tertubuhnya lah syarikat takaful. Okey, iaitulah takaful Malaysia. Jadi kita biasa dengar dah awal-awal dulu kan takaful Malaysia. Jadi dengan adanya takaful Malaysia ni, alhamdulillah banyak sehingga ke hari ini produk dia punya kita kata perbincangan ataupun dia punya perkara yang boleh dia cover, yang boleh dia kita kata bagi pampasan dan sebagainya. Tapi kita nak bagi tahu ataupun kita nak bincangkan bahawa sebenarnya ada perbezaan di antara takaful dengan insurans. Dan secara umumnya kita sebut dululah awal-awal ni bahawa insurans itu diharamkan dan takaful itu dibenarkan. Maksudnya nak jadi ejen insurans, nak jadi ejen takaful, maka jadi ejen insurans tak dibenarkan. Jadi ejen takaful maka ia diharuskan. Tapi sebenarnya kita nak timbulkanlah ataupun kita nak bincangkan apa kekeliruan yang ada. Sebab ada orang kata hatta ejen pun kadang-kadang dia pun tak faham. Dia kata apa beza, kita tanya apa beza insurans dengan takaful. Dia kata insurans
insurans lah, takaful Islamik. Kan dia kata macam tu. Jadi kita nak ambil yang mana? Dua-dua pun boleh, lebih kurang je. Dia sendiri pun kadang-kadang tak berapa jelas, tak berapa faham tentang perbezaan di antara insurans dengan takaful. Jadi inilah perkara yang kita nak detailkan, kita nak jelaskan pada pagi ni insya-Allah. Okey, so kita pergi dulu. Takaful ni apa dia? Artinya suatu perkiraan yang berasaskan pertolongan secara bersama. Jadi tuan-tuan puan-puan tengok tu pertolongan secara bersama. Okay, so pertolongan secara bersama. Ini prinsip asas bagi takaful. Sebelum tu, ada ke ada dalam ni mungkin anak saudara dia ke ataupun puan sendiri ke yang jadi ejen kepada takaful ataupun yang pernah ambil perlindungan takaful? Boleh je dekat chat tu. Boleh bagi tahu saya ada ambil perlindungan takaful contohnya. Anak saya ada jadi ejen takaful contohnya. Kalau adalah saya nak survey, nak tengok jugalah tu ramai ke yang terlibat ataupun yang adalah berkait dengan polisi-polisi takaful dan sebagainya. Okey, ada ambil takaful ada adik saya ejen takaful Great Eastern. Okey. Okey, alhamdulillah. Banyak yang terlibat. Jadi sebenarnya jadi saya baru ni yang saya bagi tahu kan, saya pergi kat Penang masa kita live dekat hotel tu sebenarnya dengan ejen takaful lah. So kita ada road tour satu Malaysia, mula dengan Johor, Kelantan, kemudian juga Ipoh, Penang, kemudian kita pergi ke Negeri Sembilan, Melaka dan sebagainya. Jadi sebenarnya untuk memahamkan ejen-ejen ni tentang isu takaful ni, tentang isu insurans dan takaful ni. Sebab alhamdulillah mereka sendiri faham tentang takaful, tapi secara detail bila orang tanya apa beza antara insurans dengan takaful, kan, jadi dia nak terangkan tu dia macam tak berapa jelas lagi. Jadi lepas ni kalau puan-puan dah dengar ni, insya-Allah boleh jadi ejen takaful, jelas lah, clear lah. Okey, cumanya saya nak sebutkan kat sini ialah dia adalah satu benda dalam bab muamalat yang sangat penting untuk kita perhatikan. Sebab ramai orang masih lagi terikat dengan insurans, tapi kita nak bagi tahu bahawa sebenarnya di sana sudah ada takaful. Okey. So secara ringkasnya, alhamdulillah, terima kasih atas respon ramai. Jadi ada yang ambil takaful, ambil perubatan, alhamdulillah. Ada yang abang jadi ejen takaful, menantu jadi ejen. Alhamdulillah, itu satu pekerjaan yang mulia, satu pekerjaan yang baik, yang elok, yang halal yang kita bincang ini. Okey. Jadi pertama kita nak pergi ialah berasaskan pertolongan secara bersama yang di bawahnya peserta takaful bersetuju untuk menyumbang kepada suatu kumpulan wang yang sama, iaitu yang menyediakan manfaat kewangan bersama yang kena dibayar kepada peserta takaful itu atau kepada beneficiarinya lah, kepada masa berlaku ataupun orang yang terkena musibah tu pada masa berlaku satu kejadian yang telah disetujui terdahulu. Ni tengok dalam klausa, ini penting lah bagi orang-orang yang belajar kewangan Islam apa semua. Islamic Finance Services Act ni, IFSA ni 2013 adalah satu undang-undang yang diguna pakai di Malaysia untuk kita menentukan apa-apa perundangan ataupun apa-apa hukum juga yang berkait dengan kewangan Islam. Okey, so dalam perbankan Islam dan dalam takaful prinsip ini dipakai. Okey, so kita nak pergi dulu. Takaful ni secara ringkasnya ialah dia satu, kita kata kita menyumbang. Okay. So istilahnya, sebab tu saya betulkan setengah-setengah ejen takaful dia kata bayar. Sebenarnya bukan bayar, dia menyumbang. Okay. Menyumbang ataupun menderma kepada satu tabung ataupun kepada satu kumpulan wang. Kan? Contohnya yang paling mudah, paling dekat dengan kita ialah khairat kematian. Okay. So khairat kematian tu kita menyumbang RM30, ada setempat RM50 kan, ada RM30 lah kita ambil ringkas. So menyumbang setiap tahun RM30. Dia sebenarnya bukan bayar, sebab tu kita tak boleh guna sama ada bendahari ke yang kutip duit ni ataupun yang mengumpulkan duit khairat kematian. Dia tak boleh kata bayar, dah bayar ke belum? Patutnya dia punya perkataan dia dah sumbang ke belum, okay, dah menyumbang ke belum ataupun dah menderma ke belum ke dalam tabung khairat kematian. Okay. Jadi tabung khairat kematian tu dia kecil. Apa kelemahan dia? Yang pertama, daripada sudut audit lah, kan tak ada siapa yang boleh tengok audit tu. Jadi kita kata yang ada dia berdasarkan ketelusan saja. Jadi ketelusan duit yang masuk yang didermakan oleh penduduk kampung ataupun qaryah. Okay, sebab dia punya coverage dia kecil je. Contohnya kalau satu taman, katalah contohnya di Rawang kan. Di Rawang kita ada di bawah masjid Cahaya Iman kan. Jadi
kita kata dia bawah masjid tu saja dan kampung-kampung yang terlibat, kawasan yang terlibat. Dia tak cover kat Gombak. Dia tak cover dekat Negeri Sembilan, dia tak cover dekat Wahang. Dia cuma tempat dia saja. Jadi itu kelemahan yang pertama, khairat kematian ialah dia hanya di tempat masing-masing. Okey. Tapi dia punya fungsi sama macam takaful. Maksudnya nanti kalau ada kematian, kematian lah biasanya, maka dapatlah 1,500 pengurusan pengebumian ataupun pengurusan duit akhirat kematian dapatlah 1,500. Okey. So kelemahan pertama, dia punya coverage dia tak besar. Cuma di tempat, di taman, di kampung tu saja. Itu yang pertama. Yang kedua, pampasan dia tu ataupun derma yang telah disumbangkan kepada orang ramai sumbang dalam satu tabung khairat kematian, maka sekadar itulah duit tu. Dia tak berkembang. Kalau contoh RM30, kalau ada 1,000 orang, baru berapa? Kan barulah kita kata 3,000 ataupun 30,000. Contohnya kan. Jadi sebanyak tu je lah yang ada. Dia takkan berkembang. Jadi kalau katalah ditakdirkan ramai pula meninggal ke ataupun apa waktu tu, katalah contoh 400 orang ke, jadi dah habis dah duit tabung khairat kematian tu. Sebab dia kecil. Sebab dia sumbangannya hanya RM30 sebulan. Okey, itu dia punya kelemahan. Maksudnya tak bolehlah bagi 20,000, tak bolehlah bagi 100,000, 40,000 sebab dia punya sumbangan pun kecil, maka dia punya duit terkumpul pun sikit dan kemudian sumbangan kepada yang berlaku kematian pun sikit jugalah, 1,500, 1,000 macam tu. Okey, jadi itu kelemahan yang kedua lah. Baik, kelemahan yang ketiga pula, kita sebut bahawa tidak dana duit tu dia tidak dilaburkan. Dana duit tu dia macam tu je lah. Dia kecil ataupun dia sedikit dia. Kan dia tak boleh dikembangkan. Kalau nak labur dekat mana pula? Jadi satu cerita, satu beban yang besar pula pada pihak masjid kan. Kena melabur pula duit khairat kematian. Jadi dia jadi sukar. Dia jadi susah. Okay. So, isu-isu yang ada ni, maka tertubuhlah syarikat takaful. Okay. Untuk menjadikan bahawa dia boleh coverage dia boleh cover satu Malaysia. Kan kalau contoh berlaku banjir dekat Johor, kan apa kereta ke dan sebagainya. Jadi siapa yang telah menyumbang ataupun tuan kereta yang mungkin tenggelam ke apa, dia telah menyumbang ke dalam takaful, maka semua orang satu Malaysia bantu dia. Begitu sebenarnya. Sebab apa? Sebab satu Malaysia telah menderma dalam ataupun telah menyumbang dalam tabung takaful dan kemudian syarikat takaful menguruskan dana tu dan dana tu bagi sesiapa yang terkena musibah, aksiden, tenggelam apa benda semua, dia boleh bagi lebih besar. Okay. So maksudnya satu Malaysia boleh cover dan lebih besar. Katalah contoh dia menyumbang ke dalam syarikat takaful RM70 sebulan ataupun RM100 sebulan. Maka dengan sebab tu bila dia dah menyumbang dan komitmen dia menyumbang secara bulanan, maka selepas tu nanti kalau berlaku apa-apa, contohlah dia kena buat bypass ke dekat IJN contohnya kan. Jadi mahal bypass ni pun berapa? 40,000 tak kurang lah, itu basic lah kan. Itu belum benda-benda lain lagi dan sebagainya. Okay, itu buat NGO apa semua lagi. So dia punya perbincangan itu kita kata ataupun dia punya cover tu kita tak ada cash kadang-kadang. Cash tu kena ataupun kena cairkan. Kita ada mungkin emas ke ataupun mungkin kereta ke apa, kena jual apa semua kan. Jadi menyukarkan. Maka kita menyumbang hanya RM70, RM50 sebulan. Maka dengan sebab sumbangan itu semua bil kita RM40,000, RM60,000 tu di cover oleh takaful. Kan semua urusan berkait dengan patah kaki ke, aksiden, kena admit ke, hospital ke, kena ambil ubat ke apa dan sebagainya, maka takaful akan cover ataupun takaful akan memberikan perlindungan kepada kita. Jadi kita kata dia lebih besar, dia lebih baik dan kemudian secara keseluruhannya dia membantu untuk besarkan lagi isu-isu yang terkait dengan khairat kematian tadi. Okey, kemudian dia boleh bagi banyak. Dia boleh bagi banyak. Kenapa? Sebab dia laburkan duit tu. So dana yang kita bagi tu, yang kita sumbangkan tu ke dalam tabung takaful, maka dia boleh dia akan apa kita kata dia akan kembangkan. Kembangkan tu maksudnya syarikat takaful akan letak duit tu tempat yang mana boleh dikembangkan kita punya duit tu. Maksudnya katalah contoh, kalau ada 10,000 orang menyumbang RM100, dah ada lebih kurang berapa? 1 juta lah kot kan, lebih kurang lah. Jadi pada 1 juta tu, kalau satu orang kemalangan dah 50,000. Satu orang ni rumah dia terbakar berapa? 30,000. Satu ni berapa je yang tinggal kan? Maka dengan sebab tu syarikat takaful dia akan laburkan dan disyaratkan melaburkan itu adalah ke tempat yang halal dan patuh syariah. Okey, ke tempat yang halal dan patuh syariah. Jadi bila halal patuh syariah tidak jadi masalah dah. Nanti kalau dapat pampasan, contohlah kata pampasan rumah ke, pampasan kenderaan ke apa, kalau dapat tu banyak, contohnya 100,000 ke apa, tak payah fikir apa dah, zakat je lah.
kan zakat je. Tu kena zakat. Pampasan takaful kena zakat. Okey. Jadi itu saja. So maksudnya dengan adanya takaful, dia lebih besar, dia lebih banyak, kemudian dia lebih coverage dia lebih kita kata meluas dan sebagainya, maka itu adalah kelebihan daripada sudut syarikat takaful. Okey. Jadi kita dah sebut awal tadi pertolongan bersama. Okey, pertolongan. Okey. So sekarang ni apa yang berlaku dalam insurans? Okey, apa yang berlaku dalam insurans? Kalau takaful itu konsepnya pertolongan, kita menyumbang antara satu sama lain, maka lebih ramai orang menyumbang dalam satu tabung takaful, syarikat takaful, maka selepas itu lebih ramailah orang yang akan mendapat manfaat. Okey, itu dia punya konsep. Jadi dia punya prinsipnya, konsepnya adalah tabarruk. Itu konsep dia, tabarruk maksudnya derma. Okey, ataupun sumbangan ataupun ta'awun. Ta'awun ni bantu membantu, tolong menolong. Itulah konsep dia. Kan? Sama juga kalau contoh pada hari ni kita main kutu. Main kutu kan. Jadi main kutu ni pun sebenarnya lebih kurangnya konsep dia, tapi dia tak bertambah. Cumanya kita melatih diri kita ni supaya menyimpan duit. Kalau ada kutu emas ke, kutu barang ke dan sebagainya, terpulanglah. Cuma melatih diri kita menyimpan duit. Kalau kita boleh simpan maksud RM50 sebulan, RM100 untuk sebulan, maka yang itu juga sebenarnya adalah konsep tolong-menolong, bantu-membantu antara satu sama lain. Seolah-olahnya saya bagi awak pinjam, awak bagi saya pinjam. Itulah konsep dia. Maksudnya semua kita yang ada nama 1, 2, 3, 4, 5 tu kan ikut giliran apa semua tu akan dapat manfaat. Kan? Walaupun asalnya duit sendiri. Asalnya duit sendiri, tapi untuk komitmen, untuk istiqamah kan, untuk menyimpan duit, boleh dapat mungkin 1,000 ke ataupun 800 ke, maka kita dapat cash itu. Tapi dengan isunya ialah saya bagi awak pinjam kepada grup ni, kumpulan ni, maka lepas tu nanti sampai giliran saya pula ambil semua. Contohnya gitu. Ataupun saya pinjam pada awak, awak bagi saya pinjam dan seterusnya sehinggalah habis dia punya giliran pada angka-angka tu kan. Jadi itu konsep, tapi 800 je lah dapat. 1,000 je lah dapat kan. Tapi kalau kena apa-apa pada kita, accident ke apa, jadi situ dah tak ada nak cover ataupun apa. Silap-silap kita pula tak membayar bulan tu, pendapatan tak ada dan sebagainya, kita pula tak bayar kutu contohnya kan. Jadi isu pula. Cuma kita kata itu dia punya konsep yang kecil. Macam khairat kematian, macam tabung kecemasan. Dekat pejabat kan ada letak tabung kecemasan RM10 sebulan. Itu je lah yang ada pun kan. Jadi RM10 sebulan adalah 200-300 juga kan. Kalau kawan kita tu accident ke apa ke, itulah dulu duitnya 200-300 tu sajalah yang mampu. Dia kecil. Maka dengan adanya takaful, maka ia dibesarkan. Okey, sekarang ni apa beza insurans dengan takaful? Okey. Takaful dia bukan sumbangan, dia bukan derma, dia bukan tolong menolong, prinsipnya dia adalah jual beli. Okey, dia adalah jual beli. Dan bila kita sebut tentang jual beli, maka kita kena faham bahawa jual beli ni ada rukun dan syarat. Dulu kan awal-awal kelas kita dulu, perbincangan kita dulu, ada rukun jual beli. Kan ada rukun jual beli, ada syarat-syarat jual beli. Apa rukun jual beli? Pembeli dengan penjual, itu rukun pertama. Yang kedua kena ada akad. Sirah, ijab dan qabul ataupun penulisan ataupun melalui isyarat dan sebagainya. Kan boleh secara online dan sebagainya. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, harga. Okey, yang ketiga harga, yang keempat barang yang dia dapat bila dia berjual beli. Okey, so daripada sudut konsep ni kita dapat faham bahawa dalam syarikat insurans adalah jual beli. Dia bukan tolong menolong, bantu membantu. Sebab tu ada orang tanya saya, Ustaz, kalau kita ambil insurans, kita tahu insurans tu haram, nanti kita sebutkan kenapa haram, majlis fatwa kata apa dan sebagainya. Tapi kita niat tu adalah menyumbang. Kan kita menyumbang. Maksudnya kita ambil insurans, kita niat menyumbang. Saya kata tak boleh. Kenapa? Kerana kita kena faham bahawa syarikat takaful semua tu niat menyumbang. Setiap peserta niat menyumbang dan juga syarikat dengan sedikitlah bayaran kepada dia, dia menguruskan dana tu dan dia menyumbang. Kan sebab dia ta'awun, bantu membantu. Tapi kalau kita saja yang niat, syarikat insurans tak niat pun untuk tu bantu membantu. Dia niat bisnes, dia nak dapat keuntungan. Okay? Kemudian orang ramai yang bersama dalam insurans juga, dia tak niat menyumbang. Maka kita je niat menyumbang. Maka daripada satu belah pihak saja, dia tak dikira sebagai satu benda yang boleh jadi insurans tu halal. Kan? Sebab tu, maksudnya takaful, syarikat takaful sendiri, orang yang menyumbang dalam syarikat takaful, kita yang menyumbang, semua tu atas prinsip ta'awun, bantu-membantu, tolong-menolong dan seterusnya. Kan? Jadi kalau tuan-tuan perempuan agak keliru, patah semula kepada khairat kematian. Itu saja.
Kan? Jadi kita kata akhirat kematian itu sumbangan. Itu adalah kita kata sebagai derma. Itu adalah bantu-membantu, tolong-menolong jika berlaku kematian dan sebagainya. Maka itulah konsep takaful. Kan? Adapun insurans dia memang beli. Dia membeli perlindungan. Dia membeli dia punya apa kita kata perlindungan lah. Perlindungan apa? Daripada penyakit, perlindungan daripada aksiden, perlindungan daripada rumah terbakar, perlindungan daripada apa dan sebagainya. Maka dia menjadikan kita berjual beli. Padahal sebenarnya bila tengok pada rukun-rukun jual beli tadi tu, barang yang kita jual beli, yang tu tak jelas. Mengandungi gharar, kan? Benda yang tak jelas. Kenapa gharar? Kalau kita beli makanan, kita tahu kita dapat makanan, kita boleh makan, kita boleh manfaatkan. Kalau kita beli beras, kita dapat beras. Kan? Kemudian kita boleh masak, kita boleh manfaatkan. Maksudnya kita jual beli tu kita tahu apa yang kita dapat manfaat daripada dia. Tapi kalau insurans, kita beli insurans, kita tak tahu bila akan dapat, bila pula takdirnya tak tahu kita nak aksiden, bila kita nak sakit, bila kita akan dapat pampasan, tapi kita bayar saja secara bulanan. Dan tak tahu bila kita akan dapat. Kan? Apa beza dengan takaful? Sebab takaful bukan bayar, bukan jual beli. Dia adalah derma, dia adalah sumbangan. Kan? Jadi di situ dia punya konsep yang kita kena faham jelas dulu tentang isu ni. Nanti kita detailkan insya-Allah. Okey, kemudian kita nak tengok juga prinsip asas takaful. Prinsip asas takaful. So dalam takaful ni ada dia punya prinsip-prinsip yang sebelum ni yang kita boleh perhatikan, yang kita boleh tengok. Yang pertama sekali, yang ni dalam kursus-kursus syarikat takaful pun dia tak dijelaskan. Tak apa, saya letakkan dekat sini dan sebelum ni pun dia orang happy dah sebab banyak perkara yang baru-baru mereka tahu dan boleh diterangkan kepada ejen-ejen mereka lah ataupun prospek-prospek mereka orang di luar sana. Okey. So antara isu pertama yang sering ditimbulkan. Bila kita sebut derma, syarikat takaful kan derma. Kita sumbang. Okey, isunya boleh tak kita niat nak dapat sumbangan balik? Contohnya gini kita sumbang dalam syarikat takaful RM100 sebulan. Dengan niat nanti bila kita aksiden kita dapat 100,000. Orang sumbang pula pada kita. Contoh gitu. Ataupun contoh kita sumbang RM70 untuk kita punya medical card, kad perubatan kita. Dengan niat supaya nanti bila kita masuk hospital, bebel kita tu, yang sebab kita dah menyumbang secara komitmen, orang lain pula tolong sumbang, tolong bayar kepada kita dengan menggunakan tabung takaful tadi tu. Kan? Jadi ini menjadi satu polemik lah, satu isu di dalam, sebab boleh ke kita niat macam tu? Niat derma nak dapat balik pulangan. Kan? Niat derma nak dapat balik cash. Contohnya kan. Jadi ini dipanggil sebagai hibatul thawab. Okay? Hibatul thawab maksudnya kita bagi hadiah dengan mengharapkan semula pulangan. Inilah perbincangan yang sangat besar di dalam isu berkait dengan takaful. Okey, so hibah dengan minta ganjaran semula. Itu maksud dia. Hibatul thawab, hibah dengan meminta, bukan mintalah, maksudnya dengan berharap untuk didapatkan ganjaran semula. Okey, ia dibenarkan, disebutkan dalam kitab Al-Hidayah oleh Al-Maghinani di mazhab Hanafi, Al-Khirsi mazhab Maliki, dan kemudian An-Nawawi dalam mazhab Imam Syafi'i membenarkan prinsip yang seperti itu. Okey, ibaratnya gini. Kita bagi sumbangan ataupun kita kata contohnya ginilah, kita bagi kita kata jiran kan, jiran-jiran kita bagi, katalah bulan Ramadan ni biasa orang akan macam-macam lah kan, berkongsi-kongsi juadah. Berkongsi-kongsi juadah. Hak ni bagi mi goreng, lepas tu besok pula dia prinsipnya bertukar-tukar juadah. Boleh ke tak? Sedangkan bagi juadah tu, bagi mi goreng tu hadiah tu sebenarnya. Tak bagilah. Kan? Tapi diistilahkan dengan bertukar-tukar juadah. Kan? Contohnya. Tapi sebab tu hidup berjiran, dia patutnya gitulah kan. Hari ni kita bagi mi goreng, lepas tu kalau jiran tu dia tak faham, dia pulang pinggan kosong lah. Kan? Kau lah bagi mi goreng, kau bagi pinggan kosong. Contohnya gitu. Jadi mustahil lah begitu kan. Biasanya kita akan pulang balik. Ni bagi nasi lemak 2 bungkus sambil pulang pinggan. Contohnya gitu. Kan? Jadi bertukar-tukar hadiah, hibatul thawab, bagi hadiah, bagi bertukar-tukar juadah dengan mengharapkan juadah yang lain. Dia tidak jadi satu masalah. Kan? Kerana konsep seperti itu, kita dah amal lama dah. Kan? Maksud bertukar-tukar juadah, bertukar-tukar selera dan macam-macam lagi lah. Dia adalah perkara yang dibenarkan. Walaupun pada asalnya sedekah. Pada asalnya bagi hadiah. Pada asalnya memberi tanpa harap apa-apa. Tapi bertukar-tukar. Jadi itu isu yang kita kata dah praktik lama dah. Dan itu juga sebenarnya ada dalam takaful. Jadi kita menyumbang, menderma dalam tabung takaful
dengan mengharapkan nanti dengan adanya orang menyumbang dalam tabung takaful tu ramai-ramai, maka akan menyumbang pula pada saya kalau apa-apa terkena pada saya, musibah dan sebagainya. Itu konsep. Itu yang pertama, nak bagi kita jelas, nak bagi kita faham. Okey, hibatus thawab ni juga sebenarnya kalau kita tengok niat kita nak dapat balik hadiah ni, nak dapat balik ganjaran ni, kita perhati dalam banyak kehidupan kita pun macam tu. Kan, kenapa kita kena buat sekian-sekian supaya kita nak dapat balik hadiah, nak dapat balik ganjaran. Kita kerja contohnya, kita buat betul-betul kan. Ataupun kita kata ada setengah orang, dia kerja patutnya 8 jam je sehari. Tapi dia kerja lebih masa, dia tak claim OT. Kan? Dia tak claim OT. Dia ikhlas lah. Tapi sebenarnya berharap nanti dia dapat bonus. Sebab dia kerja lebih masa. Kan? Dia dapat niatnya nanti dapat naik pangkat contohnya dan sebagainya. Bukan dia pancas ataupun apa kita kata jatuhkan orang tu, kan, fitnah orang tu, bukan, tapi dia naik dengan pangkat cara macam tu, kan, dia buat lebih, ataupun contoh kerja patutnya dia buat 3 tapi dia buat 4, dia buat 5 kerja tu, kan, dia habiskan secepat mungkin, kan. Dia tak ada claim OT, tak ada apa ke, tapi duduk fikir dia, sebab aku buat ni, moga-moga bos tengoklah, bila bos tengok boleh naik gaji, boleh naik pangkat. Okay. So mengharapkan, sebenarnya bagi tu kita sedekah, sebab kita lebih masa tu sedekah, sebab kita tak claim OT, tak claim apa, kan. Jadi asalnya sedekah, tapi dengan sebab kita mengharapkan adanya bonus, adanya naik pangkat, maka dia tak jadi isu, tak jadi masalah. Bukan bermakna kita tu tak ikhlas apa tu apa, bukan, kan. Dia ikhlas, ceritanya bab lain, tapi bertukar hadiah, yang ni pun bagi hadiah, yang tu pun bagi hadiah, itu juga adalah perkara satu bab yang lain, kan. Contoh kita kata hari ni kalau bertukar-tukar hadiah lah apa dan sebagainya, itu juga termasuk daripada hibatus thawab. Maka inilah asas yang ada dalam takaful, tidak jadi masalah. Walaupun ada satu hadis dalam riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, al-aid fi hibati kal-kalb ya'id al-qaid atau kama qala, kan. Kata Nabi SAW, orang yang menarik semula hibahnya ataupun yang meminta semula hibahnya, dia seperti mana anjing yang menjilat semula muntahnya. Kan? Orang yang minta balik hadiah dia seperti mana anjing menjilat semula muntahnya. Okay, hadis ni sahih dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Tapi sebenarnya bila kita tengok dalam praktis takaful, dia bukan bagi saja. Maksudnya dalam kontrak takaful, semua tu kita kata kita menyumbang untuk sama-sama menyumbang, sama-sama membantu, sama-sama tolong-menolong ketika mana berlakunya musibah pada satu-satu orang yang menyumbang. Jadi maksudnya memang kontrak asalnya kita dah sama-sama dah. Maksudnya kalau saya jadi apa-apa sebab saya sumbang 100 ni, nanti orang lain yang sumbang, maka daripada duit yang sumbang yang banyak tu yang dilaburkan oleh syarikat takaful, yang tu nanti akan tolong saya, bantu saya. Kalau sakit ke, kalau accident ke dan sebagainya. Itu konsep dia. Jadi maksudnya dia bukan seorang-seorang. Saya sumbang, awak sumbang. Habis kat situ dah. Semua kita menyumbang, semua kita berharap, semua kita akan mendapatkan kebaikan dengan sebab sumbangan kita ni bila berlaku apa-apa kepada kita. Itu prinsip hibatus thawab yang ada dan diiktiraf di dalam Islam. Dia bukan satu perkara yang asing dan dia adalah perkara yang dibenarkan. Okey, itu isu yang pertama. Saya jawablah isu yang orang kata boleh ke hadiah minta balik, hadiah mengharapkan ganjaran. Itu cerita dia. Okey, yang kedua, ilzam tabarruk. Ilzam tabarruk. Ilzam tabarruk ni maksudnya dia mewajibkan diri dia menderma setiap bulan. Mungkin akan ada orang tanya, bukankah derma tu sunat? Kenapa nak diwajibkan? Tu isu dia kan. Derma tu kan sunat, kenapa nak diwajibkan? Okey, jadi kita sebut kat sini, seseorang beriktizam menderma seakan nazar. Imam Ibn Khattab dan Imam Ibn Rushd membenarkan. Okey, jadi dia gini. Saya buat contoh. Kita bagi kepada ibu bapa kita. Kan? Ibu bapa kita bagi pada kita waktu kita belum baligh, dia adalah wajib kerana dia adalah nafkah. Dia adalah nafkah. Tapi bila kita dah, ibu bapa kita pun senang, tak ada masalah, kan, kita pun alhamdulillah ada rezeki yang baik dan sebagainya. Jadi kita tetap menyumbang secara bulanan. Maka sumbangan tu sunat ke wajib? Sunat. Kita bagi pada ibu bapa kita yang mampu, kan, kemudian di atas apa kita kata sebagai bukan, sebenarnya tak boleh balas pun pahala, kan, budi apa bahasa apa semua sekali lah, kan, terhutang budi dan sebagainya, tak boleh balas pun. Tapi dengan sebab kita ada prinsip dan istiqamah, maka tiap-tiap bulan 500 kita bagi. 500 tu kita sedia ni untuk belanja mak. Tak payahlah duit mak tu simpan je lah. Ni dia ambil buat belanja contohnya, kan.
Jadi kita mewajibkan setiap bulan kita mesti bagi pada mak ayah kita. Walaupun mak ayah kita senang, contohnya. Kalau fakir miskin itu, yang tu kira lain lah. Itu memang wajib bagilah. Tapi kalau keadaannya sederhana ataupun senang, kita tak bagi pun tak ada masalah. Tapi sebagai seorang anak, kita mewajibkan untuk kita iltizam membagi derma ataupun sumbangan kepada mak ayah kita. Jadi dia wajiblah. Maka hukumnya dibenarkan. Kita mewajibkan, mengiltizamkan diri kita untuk menderma secara bulanan, sebenarnya sedekah kepada ibu bapa kita, walaupun ibu bapa kita mampu, berada, ada duit dan ada simpanan dan sebagainya, tapi kita bagi, iltizam. Maka adakah salah? Tak salah. Maka mewajibkan benda yang sunat untuk bab-bab tertentu tidak jadi masalah. Okey, contoh lain. Katalah contoh kita nak selawat. Kita kata selawat kepada Nabi SAW. Kan? Jadi kita ni kadang-kadang sikit tinggal, kadang-kadang ada selawat sikit, tapi kita ambil pendekatan, kita wajibkan diri kita 100 kali sehari mesti selawat. Ataupun 50 kali sehari mesti selawat pada Nabi SAW. Kita wajibkan pada diri kita untuk istiqamah. Untuk jaga amal ibadah kita supaya tak, ini langsung tak selawat, lepas tu kan. Ataupun baca Quran contoh. Kita wajibkan diri kita mesti satu hari, satu muka surat baca Quran. Contohnya lah. Adakah itu satu benda yang salah? Dia tak salah. Maka kita mewajibkan satu benda yang sunat. Selawat sunat. Baca Quran sunat. Tapi kita wajibkan supaya kita konsisten. Supaya kita istiqamah menyumbang. Ataupun supaya kita istiqamah membaca dan selawat. Maka konsep itu dalam Islam dia tidak menjadi satu perkara yang diharamkan selagi mana dia tak membebankan dan juga tak memberi kerosakan kepada kita. Contoh kita kata saya iltizam solat sunat duha apa semua mesti 50 waktu sehari. Sampai bengkak-bengkak kaki, sampai demam apa semua kan. Itu tak boleh. Itu benda sunat yang mewajibkan sehingga merosakkan diri dia. Sehingga pergi kerja pun mengantuk, kan, nak tekan keyboard, tekan benda lain. Contoh kan. Dia nak masukkan data, patutnya masukkan benda lain. Jadi benda tu kenapa? Saya pergi mulai malam tadi 20 rakaat. Jadi tak kena. Kan, sunat tu sunat lah. Tapi bila mana kita iltizam sehingga mudaratkan diri kita. Sehingga kita tak fokus pada kerja. Kerja wajib. Kerana itu kontrak ikatan kita dengan majikan kita. Kita kena buat yang sebaik mungkin. Sebab kita dipertanggungjawabkan gaji yang dibayar kerana kerja kita. Tiba-tiba kita tak buat. Sebab apa? Saya duha 20 rakaat. Jadi dah ambil masa waktu pejabat. Jadi kita kata tengok pada keadaan. Jadi kalau untuk diri kita, dia tidak jadi satu perkara yang diharamkan. Okey. So itu dia punya konsep dia. Okey. Kemudian yang ketiga, nizam aqilah. Nizam aqilah ni dia diat. Okay, diat yang dikongsi pembayarannya ketika seorang membunuh tanpa sengaja. Dalam hadis sahih Al-Bukhari dan juga sahih Muslim, pernah seorang wanita meminta bantuan daripada ahli keluarganya lah. Okay. Ahli keluarganya membayar diat. Diat ni denda. Okay. So kalau kita tengok pembunuhan ni dia ada 3 jenis. Pembunuhan ni dia punya konsep dalam fiqah diperbincangkan ada 3 jenis. Okay. Yang pertama sekali ialah dipanggil sebagai diat yang kita panggil membunuh dengan sengaja. Okey, membunuh dengan sengaja. Yang kedua, membunuh seakan sengaja. Yang ketiga, tidak sengaja. So ada 3 jenis. Pertama, membunuh dengan sengaja, niat pun nak membunuh, sengaja membunuh. Yang kedua, tidak sengaja. Yang ketiga yang kedua tadi seakan sengaja. Atau macam mana seakan sengaja? Sekejap lagi kita detailkan. Dan yang ketiga ialah tidak sengaja. Okey. So, yang sengaja bunuh ni memang niat nak bunuh, iaitu qisas. Ikut hukum kita punya hudud ataupun kita punya hukum fiqh kita dalam bab jenayah, dalam bab jenayah yang dilakukan, maka dia kena qisas. Maksudnya bunuh balik lah. Bunuh balik. Kalau kata contoh dia patahkan tangan, patahkan balik tangan dia. Dia balas balik. Itu dipanggil sebagai qisas. Tapi kita bicara ni bab membunuh. Okay. So membunuh dia kena bunuh balik. Okay. Yang kedua, membunuh seakan sengaja. Macam mana tu? Dia mungkin tak ada niat. Kan macam yang berlaku beberapa bulan lepas kan, heboh jugalah tentang isu kakak dia tu kan, dia terbaling pisau ke adik dia, kemudian meninggal dunia kan adik dia tu. Okay. So itu seakan sengaja sebab senjata yang digunakan tu adalah pisau yang boleh membunuh, dan kemudian perbuatan itu juga seakan sengaja. Walaupun kakak tu kata dia tak ada niat untuk membunuh, memang tak ada niat apa, tapi sebabkan mungkin waktu tak perasan ke apa tindakan dia terbaling pisau kan contohnya. Okay. So dengan keadaan seperti itu, dia membunuh seakan sengaja. Okay? Jadi membunuh seakan sengaja ni, kalau ikutkan kalau pembunuhan itu berlaku di antara orang lain, masyarakat lain, ataupun kita, contohlah kata kita nak menembak ke, kita pergi tembak dekat hutan. So tembak hutan, kita nak tembak ayam hutan, nak tembak apa kancil ke kan, kijang ke apa dan sebagainya.
tengok tembak kena kat orang, meninggal orang tu contohnya. Itu juga seakan sengaja sebab alat yang digunakan tu boleh membunuh. Walaupun dia tak target orang tu, bukan niat dia nak bunuh orang tu, tapi kebetulan terkena orang tu, padahal dia nak tembak kijang contohnya. Itu pun juga seakan sengaja. Okey. Yang ketiga, tak sengaja. Tak sengaja ni memang tak ada niat dan alat-alat ataupun apa yang digunakan tu tidak membawa kepada kematian. Contohnya kawan dia ni, dia pergi kejutkan kawan dia kan. Dia pun sembunyi kat belakang, lepas tu dia pun kan, dia terkejutkan kawan dia kan. Lepas tu meninggal kawan dia tu. Sebab apa? Sakit jantung. Dia terkejut kan. Jadi yang tu, dia tak sengaja tu. Dia tak ada niat nak membunuh, alat-alat digunakan pun tak ada, dia cuma terkejutkan saja kan. Sebab tu berhati-hati nak kejut kawan sebab bukan semua orang macam kita kan. Jadi maksudnya ada yang sengaja, seakan sengaja dan juga yang tidak sengaja. Okey, yang tidak sengaja ni dia ada perbincangan daripada sudut dia, berapa denda yang dia kena bayar. Okey, yang seakan sengaja ni dia denda dia ialah 100 ekor unta. Iaitu Nabi sebut dalam riwayat Imam Al-Bukhari, unta yang boleh kata unta yang premium lah, unta yang mahal, mungkin diat tu adalah lebih kurang dalam 1 juta lah untuk satu nyawa. Okey, itu dia punya bayaran diat dia, denda. Bayar pada siapa? Ahli waris lah. Bayar kepada ahli waris. Tapi kalau bunuh secara sengaja, niat sengaja, yang tu tak ada denda, tak ada apa dah. Dia kena balas balik. Kena bunuh balik semula. Itu ikut hukum berkait dengan perundangan Islam, berkait dengan jenayah di dalam Islam. Okey, so apa kaitannya? Nizam aqilah ni maksudnya yang dia membunuh tanpa sengaja tadi tu, dia guna senjata memang bukan tanpa sengaja, seakan sengaja tu, maka dia adalah 100 ekor unta, lebih kurang 1 juta. 1 juta tu cash tu dia kena bayar kepada ahli waris dia. Okey, ni bayar kepada ahli waris. Contohnya kalau dia bunuh orang tu tanpa sengaja, dia tertembak ataupun dia terbaling pisau dan sebagainya lah, orang lain bukan pada keluarga dia, maka pada waktu itu dia kena membayar 100 ekor unta, lebih kurang 1 juta. Okey, 1 juta ni cash ni nak ambil daripada mana? Jadi di situlah dipanggil sebagai meminta bantuan daripada keluarganya untuk membayar diat. Maksudnya adik dia bantu sikit, mak dia bantu sikit, ayah dia bantu sikit, so cukup 1 juta ataupun keluarga dia, pak saudara, kaum kerabat, sepupu, sepapak semua sekali lah, bantu cukup 1 juta, dibayar sekaligus kepada ahli waris yang mana berlaku pembunuhan yang seakan sengaja tadi tu. Okay, so prinsip bantu-membantu kat situ. So yang ni bantu, yang ni bantu, yang ni tolong, maka dah cukup, maka kita pun bayar. Kan seolah-olahnya dia yang terkena musibah, dia yang melakukan perkara itu tadi, maka orang yang terkena musibah tu mendapat pampasan. Dengan pampasan itulah ada prinsip itu diguna di dalam takaful. Kan itu dia punya konsep dan prinsip yang ada di dalam takaful. Selain daripada ta'awun ataupun tabarruk yang kita sebutkan tadi. Okey, so kalau kita tengok banyaklah dekat pasaran kan, dia punya takaful punya prinsip, takaful punya kaedah dan berbagai lagi lah. Kalau kita perhati, kita tengok. Sekejap okey. Oh, hebat sekarang ni. Tengok apa bank. Okey, so pelbagai jenis takaful, kalau kita tengok takaful, dia sama je prinsip macam insurans. So insurans pun ada, takaful pun ada. Okey, prinsip dia apa? Apa yang ada kan? Kalau tengok takaful keluarga, insurans pun ada. Kalau tengok pada kenderaan, so kenderaan ni termasuklah motosikal ataupun apa-apa kenderaan lah yang menggunakan insurans kan. Contohnya apa? Kereta dan sebagainya. Maka jangan gunakan insurans lah, gunakan takaful. So ada takaful keluarga, ada takaful kenderaan kan. Gunalah tuan-tuan, hari ni takaful bukan takaful Malaysia Berhad je. Sebab tu kadang-kadang orang silap faham, dia disebut bank Islam, dia ingat bank Islam Malaysia Berhad. Tak. Islamic banking, mana-mana perbankan Islam lah, ada 20 lebih kan dekat Malaysia ni. Itu perbankan Islam. Takaful pun sama, bukan takaful Malaysia. Ada Etiqa takaful, Zurich takaful, takaful, Prudential takaful, macam-macam takaful lagi ada. Kan? Jadi maksudnya yang tu kita gunakan takaful tu. Cumanya tinggal lagi pilihan kita nak tengok. Etiqa takaful murah sikit, ambil Etiqa. Dia punya sumbangan tu lebih murah sikit. Kan? Kalau ambil cuma takaful Malaysia lebih murah, ambil. Ya? Kita ada pilihan. Kita ada banyak pilihan di pasaran, ada 17-18 syarikat takaful, kita boleh pilih. Kalau ambil medical card, tengok AIA takaful berapa? Oh, RM50 sebulan. Okeylah. Kalau Zurich takaful RM70. Prudential takaful RM40. Tengok. Yang sumbangan secara bulanan ni, ambil yang Prudential lah kot contohnya. Kan? Jadi kita memilih produk-produk yang ada tu, dan sebab tu maksudnya kita kata, saya selalu sebut kepada ejen, kita bukan apa yang kita target nak jual ataupun target kita supaya orang menderma, tapi ialah apa yang orang tu perlukan.
Kalau diperlukan adalah takaful perubatan, perubatan lah untuk dia. Kalau diperlukan takaful keluarga. Kalau diperlukan adalah personal accident sebab dia pergi kerja hari-hari naik motor contohnya, dia nak ambil personal accident. Kan maksudnya apa? Untuk cover dia punya kemalangan dia contohnya. Dia ambil yang tu. Jadi apa yang dia perlu? Saya kata bukan apa yang kita rasa kita nak bagi kat dia, tapi apa yang dia perlu. Sebab dia kena tengok keuangan dia, tengok dia punya gaji, tengok dia punya, tu kena perhatikan juga. Itu juga antara benda yang penting. Kadang-kadang masalah juga orang terpengaruh dengan takaful ni sebab apa? Sebab dia rasa, wah banyaknya cover dia. Contohnya kan. Contoh cover 1.5 juta. Berapa tu bayar bulanan dia berapa? Sumbangan dia ialah 300.5. Boleh lah ambil yang tu. Lepas tu 2 bulan je sumbang. Lepas tu tak menyumbang sudah. Sebab apa? Tak cukup duit. Kan? Jadi sebenarnya bukan banyaknya cover tu, tapi apa yang dia perlukan. Itu benda yang sangat penting lah kepada ejen-ejen lah. Saya selalu sebut tentang isu tu. Okay. So kenderaan ni, kena pastikan yang tahunan kita bayar tu berapa. Insurans takaful ni, jangan ambil insurans, ambil takaful. Kan? Etika ke, takaful Malaysia ke, ataupun takaful ikhlas ke, apa tengok. So secara tahunan. Okay. Motor pun sama. Cumanya bagi kenderaan ni, ada jenis kenderaan yang yang takaful tak cover. Contohnya kenderaan tu dah antik sangat. Kan tahun zaman Piramli dulu lah kan, dia ada kereta dia sukalah kan, jenis macam Volkswagen punya kereta apa style macam tu kan. Jadi dia pun suka. Kan jadi dia suka ini tahun bila punya ni kan. Ini kalau cover takaful tak ada cover sebab takaful tahu ini mesti akan rosak lah apa benda semua. Dia pun tengok-tengok semua syarikat takaful dia dah cari dah. Dia telefon Etika, Zurich, takaful, semua tak cover dia punya kereta ni. Yang cover ni semua syarikat tu adalah insurans dia. Insurans yang cover. Maka waktu tu darurat untuk dia mengambil, kalau tak kena saman pula dekat jalan ni ke apa, dia bawa kenderaan tu, maka itu baru dia kira darurat. Macam mana kira darurat tu? Selepas dia tengok semua pada syarikat takaful. Bukan dia telefon takaful ikhlas kata tak cover. Tak adalah tu, ambil insurans lah. Yang tu tak boleh. Dia kena takaful ikhlas, apa lagi? Zurich takaful, semua dia kena call semua tu tak boleh cover dia punya kenderaan dia sebab dah terlalu terlalu lama, maka waktu itu dia boleh ambil insurans sebab darurat. Okay, sama juga macam motor. Kan C50 motor zaman Jepun tu, mana ada takaful cover lah contohnya kan. Jadi waktu tu boleh tak dia nak ambil insurans? Boleh, dengan syarat dia tanya semua syarikat takaful. Baru dia ambil, dia kira darurat. Dia kira darurat daripada waktu itu. Okay? So ada darurat lagi yang lain, contoh gini. Kereta kita ambil takaful. Tiba-tiba kita kena langgar daripada belakang. So kita boleh claim kepada kereta yang langgar tu. Maksudnya untuk baik pulih kenderaan kita boleh claim dia punya takaful. Tapi malangnya dia tak ambil takaful. Dia ambil insurans. Kan. Jadi maksudnya kita claim kepada orang pihak ketiga. Jadi hukumnya boleh tak? Boleh. Sebab kita bukan ambil insurans. Tapi sebab nak baik pulih ni, kita tak nak claim kita punya takaful, hukumnya harus untuk diambil orang tu punya insurans untuk baik pulih kenderaannya. Itu juga masih dikira sebagai darurat kerana dalam keadaan yang seperti itu. Sebab orang tu yang menyebabkan dia langgar, dia yang menyebabkan aksiden, maka orang tu bertanggungjawab untuk mengganti semula dengan claim kepada insurans dia apa-apa yang berlaku kepada kereta kita. Itu hukumnya adalah dibenarkan. Okey, so kenderaan juga banyak lagi. Kenderaan berkait dengan mesin-mesin syarikat kan, mesin cetak buku ke apa, adalah dia punya ni. Kalau ada berkait dengan tu, ambil kepada takaful. Sama juga kenderaan berat dekat luar sana, lori kan, yang menguruskan apa kita kata kan, hari ni sibuk orang buat apa? CSR kan, kalau di Pahang tu kan sibuk tu, dia ada jentera-jentera yang besar apa semua. So dia ambil insurans, ambil takaful. Itu dia punya konsep. Okey, kemudian yang kedua, perubatan. Medical card lah, perubatan. Dan kalau hari ni, kalau puan-puan perhatikan, ada 2-3 syarikat takaful kat Malaysia ni yang menawarkan perubatan sejak 14 hari ibu tu hamil dalam kandungan. Apa benda pula tu? Okay, contoh gini, kita ni alhamdulillah contohnya perempuan apa hamil. Bila hamil tu, maksudnya 14 hari tu dah boleh ambil takaful kepada anak ataupun kepada janin tu. Okay. Kenapa boleh ambil, kenapa tak boleh? Kenapa dibenarkan, justifikasi boleh ambil apa semua? Okey, sebabnya nanti katalah contoh dia lahir. Bila lahir, dia kena duduk dalam incubator contohnya. Berapa lama? 2 minggu. Jadi kena bayar? Yes, kena bayar. Jadi kalau kita pergi tu kan macam syarikat, macam tempat bersalin hospital swasta ke apa, jadi yang sebab kita takaful ambil tadi tu, takaful bayarkan. Dia bayarkan. Ataupun contoh mungkin anak kita tu kena kuning ke contohnya kan. Jadi waktu tu
Kuning tu berapa lama dalam admit? Katalah berapa hari kan. Semua tu percuma. Sebab kita dah ambil takaful sejak usia saya ingat berapa puluh ringgit 40 ke 50 ringgit ke macam tu lah. Jadi tu tengok balik lah kan yang ada dekat pasaran. Cuma saya nak bagi tahu sampai macam tu sekali ada takaful. Maksudnya advance dah daripada insurans, tapi kenapa orang pilih insurans lagi kan? Tu saya pelik tu. Okey, jadi maksud perubatan. Apatah lagi perubatan berkait dengan apa kemalangan, apa-apa lagi lah semua dan sebagainya. Itu berkait dengan perubatan kan. Kad perubatan, klinik panel kan, bagi-bagi company-company yang ambil tu ambil takaful lah, tu sama juga tu kan, jangan ambil insurans. Okey. Kemudian kemalangan. Semualah TPD cacat kekal, tak cacat kekal dan sebagainya. Jadi mana-mana yang berlaku kemalangan, dia akan kira lah, akan tengok. Dan takaful akan tengok, oh yang ni patutnya kalau papasan ikut asalnya adalah 100,000. Tapi yang tu cacat kekal, tapi yang ni patah kaki dia. Mungkin dapat 50,000 contohnya. Boleh, tak ada masalah. Kan itulah sumbangan yang kita sumbangkan dan kemudian akan memberi kebaikan juga orang lain menyumbang dalam tabung takaful dan syarikat takaful uruskan untuk menyumbang semula kepada orang yang terkena musibah ataupun kemalangan. Okey, kemudian hibah. Ni pun kita dah bincang dulu kan. Dalam isu hibah maka ada hibah takaful. Kan hibah takaful ni maksudnya memang kita nak hibahkan kepada orang-orang, pada isteri ke, pada suami ke, pada anak-anak ke, yang memang kita letak dah nama dia. Kan yang tu tak perlu faraid. Sebab kita panggil hibah amanah. Hibah amanah maksud memang nama tu jelas-jelas kita dah bagi kepada dia. Kan? Jadi nama dia, katalah contoh kita meninggal, dia dapat 100,000. 100,000 tu dia punya. Tak payah faraid lah. Sebab kita letak penama hibah. Dia ada beza. Pentadbir, pemegang amanah dengan penama hibah. Hibah amanah, ada beza tu. Kan? Contoh tuan-tuan semak, perempuan semak tabung haji. Kan saya dah sebut dah sebelum ni. Tabung haji, dia ada penama, iaitulah pentadbir. Penama tu maksudnya yang akan menguruskan duit tabung haji kalau kita meninggal dunia. Satu lagi dia panggil hibah amanah. So yang penama tu dia kena faraid. Penama tu hanya sekadar pemegang amanah. Maksudnya bila kita meninggal dunia ada katalah contoh ada 100,000, 100,000 tu kena difaraidkan. Diharta pusakakan, diagih secara harta pusaka. Tapi kalau orang ataupun suami ataupun isteri, dia tak letak penama, dia letak hibah amanah tu terus. Tabung haji ada hibah amanah. Maka dia letak hibah amanah. Nama orang yang dapat hibah amanah tu terus duit tu dia punya. Sebab tu bezanya kontrak lah, bezanya akad. Bila akad itu dipanggil sebagai hanya sekadar pentadbir, maka dia kena uruskan secara harta pusaka. Walaupun nama tu suami kita, walaupun nama tu isteri kita. Dan tapi kita sebab kita letak pentadbir, maka dia dapat 1/8 kalau isteri. Lain-lain kena agihkan kepada anak lelaki, anak perempuan. Okay. Kalau contoh letak pada suami, 1/4 dia dapat. Balance pada tu dia kena agihkan secara harta pusaka. Itulah dia punya konsep perbincangan. Tapi kalau tak hibah amanah, 100% dapat pada suami, 100% pada dapat isteri, 100% dapat pada anak-anak. Kalau nama tu diletak sebagai hibah amanah. Okey. Sama juga macam takaful. Maka takaful kita bagi sumbangan RM50 sebulan. Dengan papasannya nanti kalau kita meninggal dunia ke apa, maka terus direct isteri kita dapat 100,000, 50,000. Kan? Ni bagus ni tuan kan. Kalau suami yang ada duit lebih ke apa ke, pergi ambil pada hibah ni. Sebab kalau nak tunggu duit cash dalam bank, nak tunggu harta pusaka, iaitu ada masa sikit lah, makan masa sikit kan untuk nak uruskan tu. Jadi untuk perbelanjaan harian kan sebelum agih harta pusaka dan silap-silap kan rumah tu pula jadi cerita lain pula. Kan serumpanya dapat 1/8, lain-lain dapat kepada anak-anak, dapat pula kepada sekian-sekian dan sebagainya. Jadi nak jual ke nak apa? Makan masa pula dah. Maka dengan ada hibah takaful, terus akan dapat cash. Ada beberapa minggu saja, tempohnya 2 minggu saya ingat macam tu, terus dapat cash dengan sebab suami ataupun isteri buat hibah takaful. Bolehlah tengok tuan-tuan mana yang murah, mana yang okey, produk-produk yang ada di pasaran tu boleh tanyakan kepada ejen-ejen takaful. Okey. Kemudian takaful keluarga. Kan isu yang berlaku kepada anak-anak, kan berlaku kepada waris dan sebagainya, maka ini juga termasuk daripada jenis-jenis takaful yang ada dekat pasaran. Okey. Jadi banyaklah sebenarnya. Hatta kalau contoh nak pergi terbang, nak naik flight, jangan ambil insurans. Kan? Ambil takaful. Kan? Ada dah takaful yang cover bila mana kita nak terbang ataupun kita naik flight kan, kita nak pergi mana-mana, sudah ada dah. Kan? Contoh lain apa? Sekarang ni nak pergi Mekah, nak pergi Madinah, nak pergi haji umrah pun ada takaful. Jangan ambil insurans, ambil takaful. Ambil takaful kan. Ni kan ambil insurans. Nak pergi haji umrah tapi buat benda haram dulu kan. Yang itu kena berhati-hati tu. Ni saya sebutlah saja kan. Jadi kena faham ni bab-bab muamalat ni kan. Jadi ambil takaful, jangan ambil insurans. Okey, contoh lain apa? Naik bas. Bas takat ni tak ada lagi takaful. Seingat saya lah. Tapi kalau ETS dah ada takaful Malaysia. Dulu saya pergi Penang naik ETS je kan. Lagi senang, lagi mudah kan. Tengok-tengok ada takaful cover. Maksudnya kalau katalah contoh tergelincir ke apa, kita
apa kena masuk hospital, alhamdulillah ada takaful. Takaful tu lah tolong kita, bantu kita. Alhamdulillah kan. Itu kita kata antara update lah ataupun bagusnya ada syarikat-syarikat penerbangan, ETS, MRT apa benda semua ni, kalau ada yang takaful boleh ambil takaful. Perjalanan kita tu insya-Allah lah dengan doa apa semua moga-moga selamat, tapi katalah takdir qadarallahu ma syaa fa'al kan, katalah contoh apa-apa berlaku, maka masuk hospital ke bil ke apa dah dibayar oleh takaful. Itu konsep dia. Okey, nombor 4. Ada masa lagi Okey. Dalil-dalil berkaitan dengan takaful. Okey. So dalil ni tak adalah dalil khusus. Khairat kematian pun tak ada zaman Nabi, walaupun nama Arab tu khairat khairat kematian. Kematian tu bahasa Melayu lah kan. Itu khairatul maut. Contoh kan. Kematian yang baik kan. Jadi ataupun kita apa dia panggil kematian lah kan. Jadi kita kata daripada sudut konsepnya tak adalah pada zaman baginda Nabi SAW disebut secara khusus. Begitulah juga daripada Quran dan hadis disebut watakaffalu ke ambillah takaful, tak ada kan. Tapi yang ada ialah prinsip asas daripada Quran dengan hadis-hadis tentang prinsip bantu membantu antara satu sama lain. Kan dalam surah Al-Maidah ni selalu kita baca, kita dengar wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kan, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan ataupun bantu-membantu untuk membuat kebajikan dan juga bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan ataupun bantu melakukan perkara dosa ataupun maksiat dan permusuhan. Okey, so bantu-membantu, tolong-menolong. Itulah ada dalam khairat kematian. Itulah ada dalam tabung kecemasan. Itulah yang ada dalam kita punya main kutu. So tolong-menolong, bantu-membantu. Sudut keuangan. Kan, maka itu prinsip asas dia. Okay. Daripada Abu Musa al-Asy'ari dalam riwayat Imam Al-Bukhari, sesungguhnya kaum al-Asy'ariyin kan. Al-Asy'ariyin ni maksudnya kaum daripada Nabi Musa al-Asy'ari, apabila mereka kehabisan perbekalan peperangan atau makanan untuk keluarga mereka tinggal sedikit di Madinah, maka mereka kumpulkan istilahnya bila makanan tu dah berkurang, habis. So semua tu keluar. Yang ni ada kacang bawa kacang, ni ada roti bawa roti, ni ada kurma bawa kurma, ni apa? Masak sekali semua sama, bagi sama rata. Kan prinsip dia tolong-menolong, bantu-membantu antara satu sama lain dengan apa yang ada. Kan, jadi ada roti, kita letak. Kan ada ni semua kita letak. Ada daging sikit kita letak. So masak semua sama-sama, makan sama-sama, semua dapat merasa. Itu konsep tolong-menolong, bantu-membantu yang ada di dalam hadis-hadis baginda Nabi SAW. Baik, hadis tentang man amana bi man bata syab'an wa jaruhu ja'in. Hadis yang hasan yang boleh jadikan hujah. Iaitulah tidak beriman dengan aku seorang yang mana jirannya tidur dalam keadaan kelaparan sedangkan dia tidur dalam keadaan kekenyangan sedangkan dia mengetahui. Kan? Itu juga prinsip tolong-menolong, bantu-membantu. Kemudian al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Orang beriman dengan orang beriman lain seperti bangunan. Kan Nabi sebut, dan hadis memberi manfaat kepada orang lain dan seterusnya. Jadi kita kata konsep hadis-hadis yang sahih, ayat Quran yang menunjukkan prinsip tolong-menolong, bantu-membantu, inilah asas yang ada dalam takaful. Kan, saling menjamin, saling membantu, tolong-menolong, saling bertanggungjawab dan sebagainya. Maka yang itu dipanggil sebagai prinsip yang ada dalam akhirat kematian dan juga dalam takaful. Okey, itu konsep dia. Dan kemudian Muktamar Buku Islami, ini semua fatwa-fatwa yang ada lah, fatwa Hayat Kibar Ulama Saudi, Majma' Fiqh Islami, kemudian Bank Negara Malaysia, Majlis Fatwa Kebangsaan. Semua ini memfatwakan tentang isu berkait dengan takaful dan pengharaman insurans. Okey, berkait dengan takaful dan juga pengharaman insurans. Okey, so ini yang kita nak tumpukan. Sikit lagi. Apa beza takaful dengan insurans? Kan, orang kata bayar je sama. Kan. Okey, so kita kata pertama kita dah bincang tadi, dia punya kontrak dia ialah insurans. Ialah jual beli. So kita membeli satu barang yang kita tak tahu. Membeli satu perkara yang kita tak pasti. Bila accident, bila akan dapat, masanya berapa, kita tak pasti. Maka itulah isu yang paling besar sekali berlaku dalam insurans. Sebab kita tak tahu kita beli apa. Kita tak tahu kita dapat apa, kita tak tahu dapat berapa, bila kita akan dapat. Jadi itulah dipanggil sebagai gharar. Maka dalam insurans, Majlis Fatwa Kebangsaan ada 4 kali berfatwa. Okey, pertama 1972 ataupun 1979. Itu fatwa pertama tentang insurans ataupun insurans lah di Malaysia, yang mana kata Majlis Fatwa Kebangsaan diharamkan waktu tu mengambil insurans hayat. Insurans hayat ni maksudnya aksiden, kemalangan, personal accident apa semualah, okey, tidak dibenarkan. Sebab mengandungi unsur judi, ada gharar dan ada unsur riba yang diharamkan. Okey, itu
fatwa pertama 1972 ataupun 1979. Yang kedua 2008. Jadi kita sebut takaful 1984. Jadi fatwa pertama tu belum ada lagi syarikat takaful. Tapi beraninya atau kita kata majlis fatwa telah pun mengharamkan insurans. Kalau kita baca tu pening kepala kita, sebab apa? Ramai orang ambil insurans, syarikat ambil insurans, orang tu ambil insurans, personal insurans, apa semua sekali dan sebagainya. Kan? Pada tahun tu lah, waktu tu. Okay, selepas tu 2008. 2008 ni majlis fatwa memfatwakan insurans am. Maksudnya insurans selain daripada insurans hayat, insurans berkait dengan kematian, kemalangan apa semua tu, insurans kenderaan, insurans apa semua keluarga apa semua tu, maka yang itu juga diharamkan dan dibenarkan takaful. Itu Majlis Fatwa Kebangsaan 2008. Tuan-tuan boleh semaklah, puan-puan boleh semaklah Majlis Fatwa Kebangsaan 2008. Okey, selepas tu Majlis Fatwa Kebangsaan bersidang sekali lagi tahun berikutnya 2009. Kali ini pasal apa pula? Isu promosi ataupun menjadi ejen kepada syarikat insurans adalah diharamkan, tidak dibenarkan. Kerana apa? Mengandungi unsur-unsur yang diharamkan. Kejap lagi kita bincang apa itu riba, penjudi, gharar yang ada dalam syarikat insurans. Okay. Itu dia punya fatwa 2009. Last sekali 2011. Itu the latest lah fatwa. Fatwa kebangsaan juga, Majlis Fatwa Kebangsaan kita memfatwakan tentang isu berkait dengan pampasan insurans yang didapati oleh balu ataupun isteri kepada si mati. Maka Majlis Fatwa menyatakan bahawa satu sen pun tidak boleh digunakan oleh ahli waris. Terutama suami ataupun isteri lah. Kalau yang meninggal tu isteri, ambil pampasan insurans, katalah contoh dapat 100,000, dapat tak suami? Maka satu sen pun suami tak boleh. Tak payahlah tanya tentang zakat. Sebab guna pun tak boleh. Ni tanya, boleh zakat? Tak. Zakat pun tak boleh, apatah lagi. Guna pun tak boleh, apatah lagi zakat. Okay? So dia kena bagi kat siapa? Kena bagi kepada Baitumal. Habis tu Ustaz, macam mana kalau dia miskin? Dia fakir miskin. Okay. Kalau dia fakir miskin, pertama, ataupun contohnya dia tak fakir miskin tapi dia memang apa kita kata sederhana lah, okey. Dia boleh ambil cuma pokok bayaran bulanan. Katalah contoh dia bayar saya buat kira-kira sikit. Katalah contoh dia bayar insurans tu, katalah ni insurans berkait dengan kemalangan lah contohnya kan, 1,000. Contoh dia ambil 1,000. Okey, so dia bayar 100 bulan. So 1,200 lah. Okey, 1,200 tahun. Dia bayar tu 5 tahun dah. So ada 6,000. 6,000 je dia boleh ambil sebab dia bayar, isteri dia bayar dulu ataupun suami dia bayar dulu. 6,000 je dia boleh ambil. Kemudian lagi 94,000 tu dia kena bagi kepada Baitumal. Dia tak boleh manfaatkan. 1 sen pun tak boleh manfaatkan. Dia kena bagi kepada Baitumal. Okey, katalah contoh. Dia dah ambil pokok tu. Dia ni kebetulan isteri dia tak ada, hilang kebergantungan sebab suami kerja sepenuh masa kan, ataupun isteri suri rumah sepenuh masa, ataupun sebaliknya lah kan. Ada ke suami suri rumah sepenuh masa? Ada juga kot zaman sekarang ni, tak tahu lah. Tapi nak ceritanya ialah, katalah contohnya dia jadi dapat 6,000. Tapi sebab fakir miskin, katalah contoh bukan hilang betul kebergantungan isteri ni tadi, maka boleh tak dia nak ambil lagi? Boleh. Majlis Fatwa menyatakan dikirakan oleh orang yang layak untuk mengirakan untuknya. Maksudnya di kat sini ialah majlis agama ke ataupun orang-orang tengah ke yang mahir dalam bab ni, maka dia kirakan anggarannya sebelum isteri ni boleh bekerja, sebelum isteri ni ada pendapatan lain dan sebagainya. Katalah contohnya 20,000. Maksudnya perkiraan daripada orang yang mahir tadi, yang tahu hukum apa semua, 20,000. Maka dia boleh ambil 26,000 saja. So balance tu dia kena bagi kepada pusat ataupun kepada Baitumal dan sebagainya. Tu ceritanya. Maksudnya kita kata paling-paling utama duit pokok je lah boleh dapat. Kalau dia bayar dah 10 tahun, maka nilai 10 tahun tu saja yang dia boleh dapat dengan 100 bulan. Itu je. Balance tu tadi tak boleh ambil. Sebab dia tempatnya, pelaburannya dan sebagainya yang tidak dihalalkan. Okey. So itu 4 kali Majlis Fatwa berbincang tentang isu ni. Saya suka bawa isu ni dekat surau masjid sebab orang surau masjid tak update tentang fatwa. Dan sepatutnya para ustaz, para da'i ni dia kena bawa fatwa-fatwa semasa lah, isu-isu semasa yang relate dengan kehidupan harian kita, terutama tentang isu-isu ni, supaya orang dia cakna juga tentang isu muamalat dan juga kewangan. Okay. Kemudian yang kedua, dana dilaburkan secara halal dan juga ritakaful. Okay. Dana dilaburkan secara halal maksudnya dekat mana syarikat takaful melabur? Saya kait terus dengan nombor 3. Dia melabur ke, dia buat produk ke, mesti melepasi 5 layer untuk produk tu jadi halal. Katalah contoh tadi, medical card, kad perubatan. Okay. So kad perubatan tu,
produk kad perubatan yang dikeluarkan oleh syarikat takaful dan insurans. Bila takaful keluarkan satu produk, dia kena lepas 5 layer, 5 tingkatan baru produk tu boleh jadi halal. Okay, saya buat beza. Majlis Fatwa Kebangsaan dengan syarikat takaful. Okay, Majlis Fatwa Kebangsaan, bila mana dia nak keluarkan satu fatwa, maka dia ada 3 layer saja. Layer pertama penyelidik ataupun yang membentangkan dia punya kata kerja. Katalah contohlah saya buat ni. Hukum main lato-lato. Contoh kan. So hukum main lato-lato ni nak kata haram ke halal ke apa? Kita jemput pemain pakar lato-lato yang buat lato-lato, yang pernah kena apa lato-lato kan, kena kat daya ke kat mana ke apa semua. Pakar-pakar penyelidik buat kata kerja. So buat kata kerja bumbang-bumbang apa mudarat dia, apa kebaikan dia, apa manfaat apa semua-semua, bentangkan layer kedua kepada ahli Majlis Fatwa Kebangsaan. So bentang kepada ahli Majlis Fatwa, maksudnya mufti-mufti seluruh Malaysia, mereka pun bentang. Mereka pun bincanglah dalilnya, Quran, hadis, pendapat ulama, apa benda semua bincang-bincang. Kemudian barulah layer ketiga diputuskan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan. Selepas bincang-bincang diputuskan, orang yang sama, mufti yang sama, bahagian yang sama, barulah dikeluarkan sirah fatwa. Barulah dikeluarkan fatwa ataupun nak digazetkan ataupun tidak. So 3 layer lah. So penyelidik, bentang ahli Majlis Fatwa, dan fatwa ataupun ahli majlis mengeluarkan fatwa. Okey, bagi produk takaful, dia ada 5 layer untuk jadi halal. Okey, apa 5 layer ni? Yang pertama sekali, kena ada jabatan syariah. Sebab tu dekat bank, dekat apa, tu kalau ada anak tuan-tuan dan perempuan hari ni, tempat saya apa semua ni, banyak nak pakai pegawai syariah. Okay, yang mahir dalam bab muamalat, kewangan Islam, usul fiqh apa semua ni. Kalau ada yang berkira-kira, ni kan SPM kan, anak SPM ke apa, kira-kira, channelkan dia untuk buat muamalat Islam. Sebab hari ni peluang pekerjaan apa semua sangat banyak. Sama ada peringkat bank ke, boleh kata saya dulu, saya punya batch berapa 20 orang masa kami grad kat Jordan tu. Semua ada, kebanyakan semua dekat bank hari ni. Ada manager lah, ada apa semua dan sebagainya kan. Batch lepas tu pun sama. Tu semua pegawai syariah. Dekat KFC pun ada pegawai syariah. Memang itu kan. QSR brand nak check ayam halal ke apa, jakim semua kan. Jadi kita kata industri halal, industri takaful, industri muamalat ni sangat banyak peluang pekerjaan. Kan. Jadi kita kata ada orang, betul lah, ada orang kata jangan cari degree untuk kerja kan. Tapi kita belajarlah kan. Belajar tu satu cerita dalam ilmu. Tapi peluang pekerjaan tu sentiasa terbuka bagi orang-orang yang ada dalam bidang syariah kan. Saya pun ni banyak juga saya punya syarikat yang saya jadi penasihat syariah ni, nak cari pegawai syariah lah, nak cari apa dan sebagainya kan. Jadi banyak peluang-peluang. Okay. So layer pertama, kena ada jabatan syariah. Maksudnya department syariah. Kita kan ada department audit, department marketing, business department, apa lagi department yang ada kan. So antara salah satu ialah jabatan syariah. Dia punya tu, di bawah jabatan syariah ni kena ada apa? Ada syariah review, ada syariah research, ada syariah audit, macam-macam lagi. So tugas mereka ialah buat apa? Kaji pasal produk. Kaji tu macam mana? Mereka buka kitab-kitab, buka pandangan para ulama, buka fatwa-fatwa, buka hadis, buka apa benda semua. So jadilah satu kertas kerja. Bila jadi satu kertas kerja, produk tu katalah produk kad perubatan tadi kan. Dia pun buatlah perubatan ni, kontraknya apa ni, kaedah dalil hujah semua. Dia tak habis kat situ. Dia kena bentang layer yang kedua, majlis ataupun penasihat syariah, bank ataupun syarikat takaful. Penasihat syariah ni satu level lagi. Mereka ni biasanya pakar, ada pengalaman banyak, ada master, ada PhD, pakar dalam bidang muamalat apa semua. Mereka akan check. Dia nak check kontrak apa benda semua tu yang telah pun dikaji oleh jabatan syariah. Itu layer yang kedua. Layer yang ketiga, tak habis kat situ. Bukan terus, dah habis dekat penasihat syariah, syarikat takaful, kira luluslah produk tu. Tak. Dia akan pergi kepada Jabatan Perbaikan Islam dan Takaful di bawah Bank Negara. Okay, itu dipanggil sebagai sekretariat lah. Okay, mereka akan tengok, mereka akan detail, mereka akan apa, mereka akan tanya. Katalah contoh, kenapa buat produk ni? Macam tak betul je dia punya hujah, dia punya dalil apa semua. Kertas tu kena tendang lah. Dia balik semula kepada bank syarikat takaful tu, dan mereka kena betulkan kontrak apa benda semua tu berdasarkan prinsip yang sepatutnya daripada sudut syariah. Kemudian kena present balik dalam tempoh 15 ke 30 hari di Jabatan Perbaikan Islam dan Takaful. Bukan senang tuan-tuan. Itu layer ketiga. Layer keempat, dia ada pula Majlis Penasihat Syariah Bank Negara. Ni apa pula? Mereka akan pantau, akan tengok produk-produk bank, produk-produk takaful ni. Siapa Majlis Penasihat Syariah Bank Negara ni? Semua pakar-pakar tu lah. Ni orang otai-otai lama-lama dalam kewangan Islam ni. Contohnya macam siapa? Dr. Anhar Opih, Mufti Selangor.
Kan jalan orang. Siapa lagi? Contohnya Prof Ashraf Hashim. Siapa Prof Ashraf Hashim ni? Beliau ni anak kepada mantan Mufti Wilayah Hashim Yahya dulu. Kalau pernah biasa dengar kan, ya, Mufti almarhum Hashim Yahya. Tu anak dia kan. Kemudian Profesor Dr. Engku Rabi'ah. Kemudian ada Dr. Samsiah, pakar bermuamalat ke Islam, orang Kelantan kan, dan ramai lagi. So ini semua yang akan semak akan tengok pula. Okey, 4 layer. Kalau lulus dah produk tu. Okey, lulus boleh jual dah, boleh buat sumbangan, orang boleh apa dah di pasaran. Tetapi ada pula yang kelima. 5 ni dia panggil AC, iaitulah audit community. Kan, audit ni dia ni akan tengok yang on paper dengan apa yang berjalan sekarang ni betul ke tak betul. Tally ke tak tally, okey ke tak okey. Dia akan tengok. Kalau ada benda dia pending, dia jumpa benda tu macam tak betul, proses tak betul, perjalanan jual produk ke apa benda semua tu tak betul, kontrak tak betul, mereka akan assume kepada mahkamah. Dan mahkamah menetapkan kalau itu berlaku betul-betul kesilapan ataupun apa, bank tu, syarikat takaful tu, dia kena penalti 25 juta. Dan kemudian orang yang terlibat tu dia kena penjara 8 tahun kalau terbukti bersalah. So penjara 8 tahun, penalti 25 juta. Kan? Jadi saya sebut, maksudnya takaful punya ni memang detail lah. Takaful dengan perbankan Islam punya kontrak ni nak halalkan, nak jadikan satu kontrak bukan satu benda yang sukar, satu benda yang sangat susah, sangat sukar. Kan? Sebab tu kita kata 5 layer ni lebih tinggi lagi daripada layer Majlis Fatwa Kebangsaan tadi tu. Nak pastikan betul-betul. Kalau Majlis Fatwa Kebangsaan dia ambil kat situ je, lepas tu keluarkan fatwa. Tapi ni nak kena semak balik. Nak tengok produk, nak tengok perjalanan produk, nak tengok kontrak, nak tengok sistem. Itu audit punya cerita lah kan. Jadi nak katanya kalau tuan-tuan nak gunakan produk takaful, nak gunakan produk perbankan Islam, bismillah lah kan. Harap-harapnya benda tu tidak jadi sebagai isu yang was-was dan sebagainya sebab dah melepasi 5 layer tingkatan untuk menjadikan satu produk tu halal. Jadi bukan senang tuan-tuan, ni kerja-kerja ulama-ulama, orang-orang syariah dan sebagainya untuk memastikan, nak lihat benda ni, nak pastikan dia sebagai halal. Ni tiba-tiba orang tak tahu tentang takaful, ustaz pun kerana tak tahu tentang takaful, tak tahu tentang perbankan Islam, dia duk condemn. Dia kata sama je, zalim lah apa dan sebagainya kan. Yahudi, Freemason, apa lagi? Harga Tel Aviv kan. Macam-macam lagi lah kan. Jadi kita kata yang tak tahu tak payah bercakap lah tentang isu-isu yang apa berlaku, ada pengalaman ke, ada kerja ke apa semua, dia boleh bercakap kan. Ceritanya ialah kita tanya kepada orang yang tak tahu bila mana kita tak tahu. Okay, so ini dia punya proses. Okay. Kemudian juga nombor 4, bayaran premium dia, perlindungan, simpanan dan juga profit. Okay. Kalau insurans, sebab tu dulu masa PKP, siapa-siapa yang melanggar insurans, dia dibenarkan untuk tangguhkan macam moratorium lah 3 bulan hingga apa dan sebagainya kan. Okey, macam kebayar kereta lah boleh tangguh. Tapi tangguhan itu bukan sahaja tangguh. Kalau insurans dia akan ada dia punya penalti berapa persen. Itu yang dikeluarkan oleh Bank Negara lah pada tahun 2000, maksudnya pada tahun 2020 ataupun 21 tu waktu PKP. Maksudnya setiap orang yang ambil moratorium insurans tu tak bayar 3 bulan ke berapa, 3 bulan lah. Dia kena check dekat dia punya insurans tu ada kena penalti ataupun tidak. Tapi kalau takaful, tak ada penalti. Sebab apa tak ada penalti? Sebab dia bukan bayaran. Dia bukan beli, dia derma. Tuan-tuan bayangkan kita derma dekat surau, tiba-tiba bulan berikutnya kita tak derma, kita kena penalti. Pihak surau kenakan kita penalti. Kan? Mustahil kan? Jadi benda tu takkanlah sebab kita tak derma bulan depan ni. Patut kita derma katalah RM20. Sebab awak tak derma bulan lepas, maka awak kena RM22. Penalti RM2. Jadi syarikat takaful tak ada. Sebab dia adalah derma. Mana ada orang derma kena penalti, orang tak derma kena penalti. Tak ada. Tapi dalam insurans sebab bayaran, kita membayar tu, maka ada syarikat yang mengenakan penalti. Inilah cerita dia tentang beza antara insurans dengan takaful. Okey, kemudian nombor 5, ada riba, ada judi, ada gharar. Okey, sikit lagi. Kat mana ribanya? Okey, bagaimana berlaku riba dalam insurans? So clear, maksud takaful tu halal, produknya halal, semuanya tak ada isu. Tetapi dalam insurans macam mana berlaku riba? Pertama, bertambah. Bertambah macam mana? Kita tadi kan beli perlindungan, kita membeli. So kita beli RM100, kita dapat pampasan RM100,000. Maka duit tu bertambah. Bila mana kita accident ke ataupun kat perubatan, kata kita beli RM50, tiba-tiba kita kena admit hospital. So bayaran hospital berapa? RM12,000. Kan? Bayar RM50, dapat RM12,000. So bertambah di sini, maka bila mana berlaku pertambahan di antara dua benda,
pembelian, terutama duit dengan duit, maka itu adalah riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu nombor satu. Kan ibaratnya emas dengan emas sebagai mata wang, kita membeli emas dengan emas, emas baru dengan emas lama sebagai mata wang contohnya. Emas lama dengan emas baru. Maka apa syarat dia? Dia tak boleh bertambah. Kalau 10 gram, 10 gram lah. Ni kita dah bincang dulu bab riba kan. Kalau 100 gram, 100 gram. Ini ibaratnya duit ringgit kita 100 ringgit dapat 100 ribu. Ibaratnya kalau emas tu daripada 10 gram dapat 100 gram. Tak boleh. Maka di situlah berlakunya riba yang Nabi sebut apa ni, mislan bi mislin. Nak buat pertukaran duit dengan duit ataupun beli duit dengan duit ataupun emas dengan emas, mesti mislan bi mislin, sama berat. Maksudnya 100 patutnya awak dapat 100 je. Itu dia punya konsep. Sebab awak beli bukan sumbang. Kan sebab konsep insurans tu membeli insurans. Membeli insurans apa? Membeli duit polisi tu dan akan dibagi dengan cash. Kan orang beli insurans dapat peti ais, tak adalah kan? Beli insurans nak dapat duit lah. Kan bila dapat duit tu, maksud duit dengan duit maka bertambah daripada sudut ukuran tu. Maka itulah riba jenis yang pertama dalam insurans. Yang kedua, lewat serah. Nabi sebut apa? On the spot. Yadan biyadin. Kalau kamu nak serahkan duit dengan duit ni, pampasan ni yang kamu bayar 100, bayar duit dengan duit, maka kena serah. Serah tu maksudnya apa? Serah segera. Tak boleh lewat. Ni lewat ni tak tahu bila accident lah. Dah accident satu hari lagi, nak tunggu lagi apa semua. Tak apa-apa lewat lah. Habis tu dalam takafur tak ada serah, tak ada apa. Bukan jual beli. Dia ada sumbangan. Dia ada sumbangan. Maka bila sumbangan, ditakrifkan bila-bila masa pun, waktu sesuai, dia serahkan kepada orang yang terkena musibah. Tak ada isu. Sebab dia adalah sumbangan macam khairat kematian. Okey. Kemudian ada interest kita sebutkan tadi. Bila mana tak membayar. Dia sebenarnya bukan interest. Dia riba lah. Sebab tu saya selalu sebut, kalau kita pergi konvensional kan, bank konvensional ke apa, kita jangan tanya ni berapa interest dia. Saya kena bayar, jangan tanya, ni berapa riba dia ni. Maksudnya gitulah kita tanya kan. Berapa riba, ataupun contoh kita tanya lebih dahsyat lagi, ni berapa kira-kira ni yang nak perang dengan Allah dan Rasul ni kira berapa. Macam tu gitu kan. Patutnya gitulah, tapi tak faham kan, interest lah. Sebab interest kan bagus, faedah kan. Jadi sebenarnya bukan, dia adalah riba. Yang tepatnya Inggeris adalah usury ya, riba. Okey. So yang kemudian yang keempat kita kata tak ada panel syariah. Tak ada siapa yang tengok, tak ada siapa yang nilai, tak ada siapa tengok audit, tak ada siapa tengok dia punya kepatuhan syariah, akad dia, kontrak dia, tak ada siapa. Maka bila tak ada tu, macam mana benda tu boleh jadi halal? Confirm lah benda tu paling-paling kurang pun syubhah dan apatah lagi membawa kepada perkara yang haram. Okey. So itu yang berlaku. Kemudian bagaimana berlaku gharar dalam insurans? Gharar ni apa? Tak pasti. Kan Nabi kata, Naha Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim, Naha Rasulullah SAW ani bai'il gharar. Nabi melarang daripada jual beli gharar, benda yang kita tak pasti. Yang tak jelas apa kita akan dapat. So, pertama, bila kita akan dapat? Kita tak tahu. Okey, itu yang pertama lah. Yang kedua, yang kita dapat berapa? Kita tak tahu. Memanglah dapat 1,000, tapi berapa? Kita tak tahu. Sebab kita beli satu benda kita tak tahu. Kita beli satu benda kita tak pasti. Macam tuan-tuan kan, order Shopee, nak beli apa? Okay. Beli pengalas kaki contohnya. Benda murah-murah je, RM9 kan, RM3 kan. Bajalah beli kan. Beli pengalas kaki. Kita tahu kita beli tu pengalas kaki. Dapat berapa kita beli? Kita beli satu lah. Dengan harga sekian-sekian, dengan pos sekian-sekian, apa semua termasuk sampai bila 3 hari. Kita tahu semua tu. Tapi insurans, kita beli perlindungan. Apa perlindungan kita dapat? Accident. Bila accident? Tak tahu. Berapa akan dapat? Tak tahu. Jadi beli satu benda yang kita tak tahu, maka dia adalah gharar dan dia adalah satu benda yang tak dibenarkan daripada syarak. Okey, so dapat apa? Dapat apa? Perlindungan. Semua kata dapat perlindungan, tapi perlindungan bentuk yang macam mana? Agihannya berapa? Bahagiannya berapa? Dapatnya bila? Itu satu benda yang tidak jelas. Okey, kemudian yang 4, tanggungjawab. Sebagai satu orang yang membeli insurans, apa tanggungjawab dia? Kalau kita telah jelas dalam akad kontrak takaful, tanggungjawab kita saling bantu dan menjamin antara satu sama lain. Jelas tanggungjawab tu. Okey, jelas. Itu dia punya konsep yang ada di dalam takaful. Tapi insurans kita tak jelas. Okey, ini dia punya konsep. Kemudian nombor 8, bagaimana berlaku judi dalam insurans? Kata Ibrahim pendek, mari kita lihat siapa yang kena. Macam mana tu? Dia gini, kita beli insurans, maka syarikat insurans pun guna duit tu. Kan orang lain pun beli insurans, orang pun beli, semua orang 1,000, 10,000 orang beli insurans. Maka kita lihat siapa yang kena, siapa yang accident dulu. Dia akan dapat. Duit orang ni dia akan dapat dekat dia. Duit orang ni akan dapat dekat dia. Duit orang ni akan dapat. Saya kalau tak accident, sampai bila pun saya tak akan dapat. Kalau saya tak masuk hospital, sampai bila pun saya tidak akan dapat. Tapi kalau takaful kita dapat apa? Kita dah dapat pahala menderma walaupun kita tak accident.
walaupun kita tak apa kita dapat. Sebab asalnya kontrak itu sumbangan. Maka sumbangan itu bukan hanya sekadar berkait dengan dunia kita nak dapatkan kita punya pampasan takaful, tapi kita nak dapatkan urusan berkait dengan akhirat. Sebab semua orang sepakat untuk derma, semua sepakat tolong menolong, bantu membantu dalam syarikat takaful. Maka dengan sebab tu semua orang akan mendapatkan pahala. Sebab walaupun dia tak claim, walaupun dia tak pernah accident, kan, walaupun dia tak pernah sakit, tak pernah masuk hospital, contohnya lah gitu kan, maka itu beza antara insurans dengan takaful. Maka insurans kita beli, kita lihat siapa yang kena, siapa yang jatuh, siapa yang accident, siapa kemalangan, siapa yang banjir. Maka dia akan dapat dulu. Maka saya tak dapat, sia-sia saja saya membayar dan bukan atas dasar menderma. Itu konsepnya. Okey. Peserta hilang wang, kalau tak berlaku apa-apa musibah, syarikat untung, syarikat akan untung. Kan? Tiba-tiba tak berlaku apa-apa, syarikat insurans akan untung lah. Sebab apa? Tak ada claim. Tak ada orang tuntut, tak ada orang minta papasan. Tapi kalaulah pula contohnya berlaku apa-apa, peserta contohnya accident dan sebagainya, kena 50,000. Dia bayar 100 je sebulan. Maka syarikat pula akan rugi, katalah contohnya, katalah dia ambil, dia bayar 100. Ini personal accident lah. 100 maksudnya 1,200 lah setahun. Okay, kali 2 tahun. Maksudnya hujung tahun yang kedua tu dia accident. Okay, dia accident. Maka accident dia dapat 50,000. So 50,000 dia bayar baru 2,400. Maka syarikat rugi 47,600. Boleh faham tu? Sebab dia baru bayar 2 tahun tu 2,400 je sebab 100 bulan kan. Jadi 2,400, lepas tu dia dapat claim accident tu patah kaki 50,000. Maka syarikat insurans bayar pada dia 47,600. Maksud syarikat insurans rugi 47,600. Kan, sebab tadi dia dah claim dan hanya dapat dia punya tu 2,400 je sebab bayaran bulanan. Macam tu konsep dia. Ataupun kalau sebaliknya, langsung sampai sudah tak accident ataupun tak admit lah, tak kena apa-apa, maka katalah contoh kalau dah 5 tahun bayar ataupun 10 tahun kan, 10 tahun kali dengan 1,200, dapat 12,000 syarikat insurans kan. Kita yang sumbang dan syarikat takaful, 12,000 tu derma dah, tak ada masalah, tak ada isu apa dah kan. Secara bulanan yang kita derma tu selama 5 tahun tu 12,000 tu tidak jadi apa-apa isu dah. Kerana itulah derma kita dan itulah derma paling konsisten sebenarnya. Kita nak derma, tapi bila derma dalam syarikat takaful itulah paling konsisten, paling istiqamah kita berderma dengan jumlah yang telah ditetapkan pada tiap-tiap tahun. Okey, ataupun tiap-tiap bulan. Kemudian mudarat dan kerugian serta makan harta batil. Yalah, mudarat, kerugian serta makan harta batil, kita makan harta orang lain. Maksudnya orang ni tak kena insiden, kita ambil harta orang tu. Orang ni tak kena kemalangan, kita ambil harta orang tu, kita dapat sebab kita yang kena aksiden ataupun kemalangan. Okey, inilah isu besar yang berlaku pada syarikat takaful dan juga pada syarikat insurans, dan sebab tu Majlis Fatwa haramkan 4 kali ya. Dan bukan Majlis Fatwa saja, seluruh dunia lah fatwa mengharamkan takmin tijari ataupun insurans konvensional yang tidak benarkan kita sama ada nak gunakan apa-apa keadaan sekalipun. Yang penting kita ada takaful, maka kita ambil takaful. Okey, saya tengok pada soalan banyak juga soalan ni. Okey, kita habis kat sini lah insyaAllah. Okey, rakaman. Okey, hadis tu. Yang depression tembak isteri tu Ustaz, ni ini kalau ikutkan sebenarnya membunuh secara tidak sengaja, seakan sengaja lah. Kan, tapi dia sebab depres, dia dalam keadaan tak sedar, tak tahulah keadaan tu sebenarnya. Saya pun tak ikut sangat kes ni. Tapi kalau keadaan betul-betul depres, dia tanpa niat, dia dalam keadaan tak sedar, itu seakan sengaja sebab dia dah ada pistol. So pistol tu boleh membunuh, dia akan seakan sengaja. Patutnya dia bayar diat lah, lebih kurang 100 ekor unta kalau ikut hukum asal lah, kepada ahli waris yang isterinya tu meninggal ataupun masih ada anak kan, 4 bulan ke dalam kandungan kan. Okey. Kalau medical card under company, kita tak tahu yang tu insurans atau takaful, bagaimana bolehkah guna? Bismillah. Sebab saya ada 5 ke 6 syarikat saya jadi penasihat syariah. Ni antara benda yang saya suruh tukar. Kalau dia ambil itu adalah insurans, saya kata ambil kepada takaful. Okey, kena ambil kepada takaful. Syarikat untuk mentakafulkan pekerjanya, ambil kepada takaful. Okey, itu satu. Tapi kalau tak ada siapa yang pantau dalam syarikat tu dan dia pun tak faham, tak jelas ke apa dan sebagainya, yang penting dia kata ada pelindungan, maka waktu tu hukumnya harus kita ambil. Sebab bukan kita yang ambil, company yang provide, company yang sediakan, maka hukumnya harus. Okey. Apa maksud ketelusan dalam takaful? Apa yang telus? Bagus juga tu. Okey, ketelusan dalam takaful. Pertama, sumbangan tu berapa
Contoh saya buat kita biasa berwakaf Quran tak? Biasalah kan, wakaf Quran kan. Okey, contoh kita wakaf Quran, dia punya sebenarnya kita bayar contoh satu naskah Quran RM50. Sebenarnya bukan RM50, mungkin RM45 je. Dan RM5 tu kos admin pengurusan NGO ke orang tertentu yang mana kita kata menguruskan wakaf tu. Tapi kita tak pernah jumpa dekat luar sana, dia kata kami ni ambil RM45 ni sebenarnya wakaf tuan. Yang RM5 ni kami buat admin pengurusan. Tak pernah ada orang kata macam tu dalam isu ni. Okey? Terutama dalam isu wakaf Quran ataupun wakaf-wakaf yang ada dekat luar lah. Kalau wakaf masjid, ya. Satu lot 500. Memang 500 tu lah wakafnya. Masjid tak ada ambil apa-apa keuntungan kan. Tapi kalau wakaf tu NGO ke apa, mesti sebenarnya mungkin RM40. Kita ingat wakaf RM50 satu naskah. Sebenarnya bukan wakaf RM50. RM40 je. Yang lebih tu adalah kos admin pengurusan. Tu. Ada tak yang di luar tuan-tuan dan puan-puan pernah jumpa orang kata macam tu? Tak ada kan? Yang ada wakaf 50 lah. Admin berapa pengurusan tak tahu. Okey, dalam syarikat tagaful, ketelusan itu berapa, katalah contoh, sumbangan tuan-tuan 100. So 100 ni 70% dia dah bagi tahu awal-awal, maksudnya dipanggil wakalah fee. Yuran wakil pengurusan, maka kita ambil dah RM30 ataupun RM20. So RM80 ni lah dia akan sumbang kepada dipanggil sebagai participant fund, PF, dan kemudian RM30 ni kepada shareholder fund. Shareholder fund ni maksudnya nak bayar gaji pekerja apa benda semua tu daripada situ. Sebab dia nak berjalan tu kena ada pengurusan, ada admin. Maka ketelusan syarikat tagaful yang paling telus ialah dia punya berapa dia punya bayaran ataupun berapa ke tabung tagaful, berapa ke tabung shareholder tu jelas berapa persen. Kan? Cumanya telus tak telus ni dia lambat ke tak lambat itu bila claim. Tu cerita dia. Kan? Bila kita claim kat syarikat tu, maksudnya kita accident, kita lambat claim apa benda semua, itu pengurusan. Dari sudut kontrak sebenarnya memang sepatut kena laju, kena cepat. Tapi pengurusan ni ada jenis syarikat tagaful ni lambat, ada pun itu pengurusan mereka, admin mereka yang lambat tu. Itu patutnya pihak pengurusan kena aturkanlah bagaimana nak bagi cepat, nak bagi apa dan sebagainya. Kan kalau claim tu banyak, dia jadi lambat apa semua. Cumanya kita kata ketelusan dari sudut kontrak memang kena telus. Kena cepat, kena segera. Sebab kita nak bantu orang. Kan ataupun prosedurnya 2 minggu contoh. 2 minggu lah. Ataupun prosedur paling lewat 1 bulan. 1 bulan lah. Tapi dari sudut ketelusan kontrak, apa yang berlaku dekat mana, pengurusan apa semua, itu semua detail. Sebab tu tengok penyakit apa yang cover, kemudian apa yang berlaku atas klausa apa, kemudian dia punya apa, di mana sumbang, apa semua, itu semua ada dalam kontrak tagaful. Itulah ketelusan yang ada dalam muamalat dan isu berkait dengan tagaful. Kan? Tapi kalau insurans, 100% duit yang kita sumbang, bukan sumbang, duit yang kita bayar beli tu, dia akan masuk kepada shareholder fund. Shareholder fund maksudnya, semua investor ataupun shareholder yang yang pemegang amanah apa semua tu, yang mana mereka ni tak ada claim apa, semua tu akan dapat pada mereka. Sebab mereka adalah berniaga, mereka adalah keuntungan. Jadi dia tidak boleh kita kata dia ada isu dekat situ. Tapi kalau tagaful, sehingga kalau tak ada orang claim, dia punya duit tu nak pergi ke mana? Itu juga ada dia punya prosedur dan sebagainya, sama ada dipulangkan balik ataupun dia akan dikekalkan dan kemudian untuk seterusnya punya claim dan sebagainya. Itu pun detail dalam tagaful. Jadi kita kata itulah ketelusan yang ada. Bila guna riba semua. Okey. Ustaz, kalau kita terlewat bayar sumbangan, boleh ke syarikat tagaful terminate kita? Boleh. Sebab asalnya ialah kontrak kita nak, kan tanggungjawab kita, sama-sama kita nak, itu dia lapse tu. Kan? Maksudnya sama-sama kita nak menyumbang, tiba-tiba kita tak boleh menyumbang. Ataupun kita tak bayar dalam sumbang, kita tak menyumbang lah, kita tak menderma. Maka waktu tu, kita, orang lain accident. Ataupun contoh kita accident. Contoh ginilah, saya buat contoh. Khairat kematian. Katalah contoh kita tak sumbang tu 2 tahun. Kalau bendahari bayar juga dekat kita sumbangan tu dengan jumlah contohlah, patutnya setiap kali kematian 1,500, kata contoh maka dia bayar juga kepada kita walaupun kita dah 3 tahun tak bayar. Kita bayar bulan tahun pertama, tahun kedua, lepas tu 2 tahun lepas tu tak bayar. Dia bayar sepenuh. Itu adalah satu kezaliman yang dilakukan oleh pihak masjid. Sebab kita tak sumbang. Bila kita tak sumbang, macam mana kita boleh dapat? Sedangkan orang lain menyumbang sama. Tiap-tiap tahun dia menyumbang. Kan? Dia menyumbang. Maka sepatutnya kita tu kalau dapat pun belah-belah kasihan daripada apa sumbangan 2 tahun lepas dan 3 tahun kita tak menyumbang. Masuk daripada 1,500, mungkin 700 yang kita dapat. Yang tu okey. Perkiraan macam tu. Kenapa saya kata zalim? Sebab orang tak menyumbang, tiba-tiba awak bagi benda sama. Sedangkan orang lain menyumbang tiap-tiap tahun.
Kan tak pernah terlepas apa dia punya kewajipan menyumbang tu. Maka itu juga konsep berkait dengan takaful. Jadi kalau kita tak menyumbang secara bulanan, maka boleh untuk terminate. Sebab apa? Kerana komitmen kita, sumbangan kita itu terputus setakat itu. Dan sebab tu saya sebut tadi tu, saya sebut sekali lagi, pastinya ejen takaful dia kena fahamkan apa yang kita perlu, apa yang kita mampu, bukan benda yang kita rasa kita nak lebih. Tu benda. Sebab nanti jadi isu macam ni lah, terminate lah. Kan sebab isunya apa, kita tak mampu bayar, padahal sebenarnya kita nak benda tu kita tak mampu dan tak boleh pun kan, mungkin 2-3 bulan je boleh untuk kita menyumbang. So ambil yang kita mampu, yang kita perlu. Saya ingatkan kepada orang yang nak ambil prospek, ingatkan juga kepada ejen apa yang mampu, apa yang perlu, bukan apa yang kita nak capai komisen yang tinggi bila mana ejen takaful itu sendiri. Okey, bagaimana dengan status cadangan insurans kelompok? Kadang-kadang pihak pengurusan arahkan pekerja ambil insurans kelompok tanpa penjelasan beri. Ambil ya, tak ada masalah. Kalau dah itu, sebab dia under syarikat, insurans itu kelompok di bawah syarikat, maka yang tu hukumnya adalah harus dibenarkan. Okay? Tapi kalau ada kesedaran, sebab tu sekarang banyak juga dah syarikat-syarikat yang ada kesedaran, dia ambil takaful lah. Kan, saya banyak syarikat saya sebutkan tadi, ada 4, 5, 6 syarikat saya semua ambil takaful. Jangan ambil insurans. Okay, ambil takaful. Nak takaful kelompok ke apa, ambil takaful. Okay, sebab itu dah memang jelas daripada sudut dia punya kehalalan dia. Okay. Bagaimana mereka yang bekerja dengan company insurans konvensional? Pendapatan semua haram. Pendapatan dia haram, semua dia punya apa kita kata, dia punya pendapatan jadi promosi apa semua tu, maka saya kata tukar kepada takaful. Okey, cumanya dalam isu ni dia tak boleh drastik. Sebab tu fatwa Syekh Dr. Muhammad Qahaf dan beberapa ulama yang lain dan sebagainya menyatakan bahawa kalau seorang tu kerja bank konvensional ataupun kerja company insurans konvensional, maka waktu tu dia tak boleh berhenti drastik sebab bimbang takut nanti bulanan dia tak boleh bayar apa semua. So apa yang kewajipan dia kena buat? Kewajipan dia kena buat ialah memperbarui resume dan menghantar semua kepada syarikat takaful. Maka dia tunggu. Bila ada syarikat takaful terus offer kerja, dia terus keluar. Dia kena keluar secara segera. Bila mana dah ada offer kerja. Sebab kalau dia berhenti terus, kata dah 4-5 bulan, setahun dia tak dapat kerja. Itu kan akan jadi satu mudarat benda yang lain pula. Maka kata Syekh Dr. Muhammad Qahaf dan ramai dia ulama hebatlah dalam bab muamalat, maka menyatakan bahawa dia kena cuba untuk hantar resume apa benda semua ke tempat-tempat yang patuh syariah, bank pun boleh, syarikat takaful pun boleh. Sebelum itu dia kerja dulu. Anggap itu sebagai ilmu dia nak cari kebaikan dia dan bukan tujuan utama ialah untuk menjual insurans atau berkait dengan insurans itu. Kan? Maksud nak tahu sistem dan sebagainya. Lepas tu dah habis, dia terus berhenti dan kena pergi kepada tempat yang halal patuh syariah. Okey. Masih ramai orang Islam bekerja di insurans company sebab gaji yang banyak. Bagaimana nak beri kesedaran? Sebab masih ramai rakan bekerja sebagai polisi di syarikat insurans. Tu kita kata, maksudnya benda ni kesedaran. Dia isu kesedaran ni dekat mana? Para ustaz jugalah yang nak kena sampaikan hukum hakam berkait dan sebagainya. Sebab tu saya antara sebab kenapa saya berhenti bank tu, saya nak buat benda ni lah. Saya berhenti bank, saya berhenti syarikat trustee apa semua tu sebab saya rasa terlalu banyak masa dengan bank apa semua, habis masa kat situ, masyarakat tak faham. So sebab tu saya suka pergi surau masjid, kita bincang banyak. Saya punya kuliah perbincangan tentang muamalat ni, kita nak sampaikan kepada masyarakat yang haram ni dia bukan mencuri je, bukan rasuah, tapi banyak lagi benda yang kita terlibat, yang kita kena ada kesedaran. Doalah sihat apa semua, insya-Allah mudah-mudahan kita ada kebaikan dalam bab ni. Jadi untuk kesedaran ni kita kata bagi dia Majlis Fatwa Kebangsaan dah sebut tadi, kita dah bincang 4 kali kan. Kemudian fatwa-fatwa yang ada, sebab-sebab yang kita dah bincang ni kenapa jadi haram dan sebagainya, maka mudah-mudahan dengan perkara itu ada kesedaran. Dan kalau dia tak berubah pun, itu atas dasar kita dah menyampaikan kebenaran. Itu juga penting. Jangan target kita mesti orang tu masuk Islam. Jangan target kita mesti orang tu berubah. Yang penting kita sampaikan kebenaran dengan cara yang betul, dan mudah-mudahan dengan sebab tu banyak kebaikan yang kita akan dapat. Walaupun mungkin dia tak puas hati, dia apa dan sebagainya tentang isu berkait dengan perkara ini. Wallahualam. Jadi saya rasa cukup dululah sekadar tu, insya-Allah dah pukul 11 dah. Saya serahkan balik semula kepada Kak Liza, insya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih banyak. Sangat jelas Ustaz, apa yang Ustaz sampaikan hari ini baru Kak tahu. Rupanya takaful tu konsep dia sumbangan. Derma semua macam tu. Dan insurans tu adalah jual beli. Sebab tu dia melibatkan isu riba bagai. Jadi dah faham sekarang, alhamdulillah Ustaz. Tuan-tuan ilmu ni boleh sampai pada anak-anak lah macam Kak ni, boleh bagi tahu kepada anak-anak semua kan. Jadi okey, soalan pun Ustaz dah jawab. Terima kasih banyak Ustaz. Insya-Allah kita jumpa lagi 2 minggu. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Ustaz, terima kasih Liza. Itulah ya. Ramai juga saudara mara kita yang bekerja di bank konvensional dan juga insurans konvensional ni kan. Tapi macam dah tahu, tapi macam terpaksa ke tak tahulah kan. Tak usaha ke tak usaha tak tahulah. Jadi semuanya semua haram kan. Semua haram. Tak sampaikan pun. Bila kita tahu macam tu, bila kita yang dah dengar, kita tahu tu kita rasa takut sebab benda haram tu kan bagi makan semua jadi darah daging. Ya Allah. Sebab kena ada usaha lah yang sepatutnya kena ada usaha untuk lain lah. Tapi nampak dia macam selesa lah kan sebab ni lah. Dah lama kan duduk situ ke pulangan macam Syahira cakap tadi lah, gaji banyak. Jadi dia orang dah selesa dengan komitmen yang ada tu. Yelah, tapi kalau boleh kan, tapi kalau kita bagi tahu kan orang kan tak terima kan. Susah lah orang nak terima kecuali dengan kuliah-kuliah yang macam ni ada kefahaman. Satu lagi Liza, faktor usia lah juga. Dia mungkin dah berumur juga nak pindah kerja kan. Tu ada komitmen. Tu jadi kena fikir, maksudnya kena fikir juga benda buat bab yang tu. Semua hutang semua, tapi hutang kita semuanya berapi-api. Semuanya hutang tu daripada asal yang haram. Hutang juga. Kan? Kan takut juga. Terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi besok Izayah. Kita tutup majlis ya. Dah tutup dah. Okey, jumpa lagi esok insyaAllah. Ustaz tak jawab lagi. Kita apa-apa nanti, kita bagi semua nanti ya. Okey, terima kasih semua. Ya, terima kasih Ajak Zida, terima kasih Rida, terima kasih semua. Sama-sama Kak Ayah. Kan, itulah kita ingat semua ni. Kita ingat mesti dengan apa yang haram, rupanya banyak lagi. Kan? Itulah Kak Ayah, orang tak minat dengan muamalat ni kan. Macam tak penting. Orang suka lagi kelas tasawuf, orang suka kelas tajwid, orang suka kelas fiqh. Bila bab muamalat ni, ni orang muda-muda je. Orang muda-muda je kena dengar. Kita dah tua-tua ni tak perlu. Tapi yang kita ambil rumah tu, yang kita insurans yang kita beli tu macam mana semua kan. Yang kita beli macam semua tu pun muamalat nama dia. Betul juga kan. Takkan kita, kita pasal apa, kita bukan, kita duduk ni kita sementara. Di sana esok kita jawab Okey Kak Ayah, jumpa lagi insyaAllah. Okey Kak Ayah. Terima kasih Kak Ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Azhar. Kita jumpa lagi insyaAllah. Sama, jumpa besok Syida. InsyaAllah, jumpa besok insyaAllah.